Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali nak puaskan suara saya jelas tak? Jelas. Sebab speaker dia kat depan saya tak pasti. Jelas. Jelas. Sebab saya dekat belakang dia rasa tak dengar langsung. Dengar? Sebab speaker kan menghadap sana, saya dekat belakang speaker jadi tak dengar. Tuan-tuan sekalian yang berada di Zoom setakat ni jelas tak suara saya tuan-tuan sekalian? Ada macam double suara ke? Boleh komen tak yang berada di Zoom? Kita nak tahu sikit status yang berada di online setakat ni. Ada yang sudi komen? Suara jelas ke tidak? Okey, alhamdulillah. Terima kasih pada Puan Nurini Alhamdulillah jelas. Tuan Najmi Siddiq jelas Ustaz, alhamdulillah. Okay, terima kasih banyak-banyak yang sudi komen. Okay, baik, alhamdulillah tuan-tuan sekalian bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita direzekikan sekali lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berjumpa, bertemu bagi kita menyambung siri tadabbur surah Yasin kita. Dan alhamdulillah tuan-tuan sekalian atas izin Allah Subhanahu Wa Taala jua kita telah tiba pada ayat yang ke-62 pada hari ini insya-Allah. Terang kan ayat ke-62 surah Yasin. Jadi tuan-puan sekalian nak tanya dulu apa khabar semua, sihat ke? Tiba-tiba masuk tu sihat Jadi tuan-puan sekalian semua dah sarapan ke puasa hari ni? Puasa, alhamdulillah, segan saya duduk minum air kat depan tadi. Jadi tuan-puan sekalian alhamdulillah atas segala nikmat kesihatan, dan tuan-puan sekalian terima kasih yang sudi hadir pada hari ini, tak kira yang berada di online ataupun yang berada di fizikal. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah. Dan seterusnya tuan-puan sekalian keberkatan itu mudah-mudahan Allah salurkan kepada kefahaman kita supaya bila apa yang kita faham daripada Al-Quran walaupun 2-3 ayat daripada Al-Quran tapi bekalan petunjuk itu berkekalan ataupun membantu kita selamat sampailah ke negeri yang abadi, tempat yang kita akan duduk kat sana selama-lamanya tuan-puan sekalian. Okey. Suluhan yang Allah berikan kat kita ni tuan-puan sekalian sekejap je. Bahkan kata Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana ada manusia yang mati masuk dalam kubur tuan-puan sekalian, apakah respon mereka tentang kehidupan dunia? Kalau kita baca surah An-Nazi'at, kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka kata illa ashiyatan aw duhaha. Duduk kat dunia ni tuan-puan sekalian, tak kira lah 60 tahun ke 70 tahun ke hidup ataupun apa jua tahun kita hidup tuan-puan sekalian, kata orang-orang yang dah meninggal dunia, yang dah mati, mereka merasakan hidup kat dunia dulu illa ashiyatan. Ashiyatan ni apa tuan-puan sekalian? Satu petang sahaja. Asyiyah, satu petang sahaja. Au duhaha, ataupun satu pagi sahaja. So dua sangkaan bagi orang yang pernah hidup kat dunia dan dia mati. Waktu dia dah mati dia kata apa, berapa lama hidup kat dunia? Satu petang sahaja atau satu pagi sahaja. Maksudnya kalau satu pagi tuan-puan sekalian, bukan pukul 1 pagi, tidak. Satu pagi itu maksudnya adalah bermula daripada terbit fajar, iaitu waktu subuh, sampailah waktu tengah hari tuan-puan sekalian. Maksudnya panjang ke pendek masa tu? Pendek je. Katakan waktu subuh masuk pukul 5.51 hari ni tak? 5.51 tuan-puan sekalian. 5.51 Zuhur pukul apa? Tengah hari pukul 12. Lebih kurang 7 jam je tuan-puan sekalian. Tak. 6 jam 7 jam saja tuan-puan sekalian waktu kita diberikan tuan-puan sekalian dekat dunia ni. Petang pun sama. Kalau ikut petang tuan-puan sekalian lagi singkat. Kalau kita kira tuan-puan sekalian waktu asar mula dia 4.40 hari ni lah 4.40. Masuk waktu maghrib pukul 7.22 lebih kurang. Tak. Lebih kurang 3 jam je tuan-puan sekalian. Jadi 6 jam lebih ataupun 3 jam lebih saja. Sangkaan-sangkaan orang yang dah mati dekat dalam kubur, dia kata itulah tempoh yang kita akan rasa hidup kat dunia ni. Tak kira apa jua tahun tuan-puan sekalian. Jadi inilah perlunya petunjuk daripada Al-Quran, sebab petunjuk Quran ni
membantu kita untuk hidup dengan cara yang Allah nak kita hidup, dan cara hidup itu akan diberkati dan diradai oleh Allah, supaya hidup nanti dekat akhirat sana tuan-puan sekalian kita akan tenang. Kita akan rasa bahagia hidup dekat akhirat sana. Sebab tak ada patah balik dah tuan-puan sekalian. Cara kita hidup kat dunia ni tuan-puan sekalian menentukan macam mana kita akan hidup dekat akhirat nanti. Dan tak ada patah balik. Saya nak repair balik lah. Kalau kita punya barang rosak tuan-puan sekalian, kita boleh repeat balik. SPM tak cemerlang, kita boleh repeat balik. Tak, gagal kita boleh repeat balik. Kita boleh betulkan balik kita punya keputusan. Tapi kalau keputusan SPM dekat akhirat tuan-puan sekalian tak boleh nak ubah. SPM apa benda? Sijil padang mahsyar tuan-puan sekalian. Yang tu SPM tak boleh ubah. SPM sekarang ni boleh lagi. Tak, kalau kita dapat result berapa-berapa tuan-puan sekalian, kita nak hantar rechat. Nak minta orang semak semula, tambah markah, boleh tak tambah markah? Boleh lagi. Tapi SPM tuan-puan sekalian dekat sana, tak ada nak semak-semak. Boleh tak recheck balik? Tak ada. Recheck balik pun tak boleh. Nak patah balik kat dunia, nak betulkan pun tak boleh. Tuan-puan sekalian. Sebab tu kita minta pada Allah supaya Allah berikan kita keberkatan pada kefahaman kita. Kefahaman tu membuahkan petunjuk. Petunjuk tu membuahkan keredaan daripada Allah. Syurga insya-Allah di akhirat nanti. Untuk kita semua. Amin. Okay, baik tuan-puan sekalian. Tanpa panjangkan mukaddimah. Kita pun mukaddimah lebih kurang dah 5 minit lebih. Jadi tuan-puan sekalian, jom sama-sama tengok ayat ke-62 surah Yasin. Dan seperti biasa, tuan-puan sekalian, kita mulakan dengan isti'adzah. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita semua daripada syaitan dan iblis insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ke-62 tuan-puan sekalian. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Kita baca terjemahan dia dalam terjemahan kita sekarang ni. Dan sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan golongan yang ramai di antara kamu. Maka tidakkah sepatutnya kamu berfikir? Itu adalah apa yang kita baca dalam terjemahan. Baik. Ayat 62 ni datang, tuan-puan sekalian, setelah Allah memperlihatkan ciri-ciri orang-orang yang tak beriman sudah berpisah daripada orang-orang yang beriman. Sebab apa? Sebab waktu dekat mahsyar, tuan-puan sekalian semua ni yang beriman ke tak beriman berkumpul sekali. Berkumpul sekali tuan-puan sekalian. Sampailah tuan-puan sekalian Allah kata dah ditahkim, dah dilakukan hisab tuan-puan sekalian, penghakiman telah berlaku, maka Allah kata orang ni syurga, orang ni neraka rak. So dia ada pemisahan dekat situ. So Allah pun sebutlah bila mana terpisahnya orang-orang yang beriman tak beriman ni, maka Allah kata seolah-olah orang yang tak beriman ni, kata Allah, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Mereka akan berpisah daripada orang-orang yang beriman kepada Allah. Iaitu orang yang beriman yang menarik untuk puan sekalian, kata Allah dalam ayat ke-58 sebelum ni, salamun qawlan min rabbir rahim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sila. Okey, baik. Nah, Allah kata orang beriman bila mana dia mendapat tahkim yang baik, keputusan yang baik, maka Allah bagi salam dekat dia. Salamun qawlan min rabbir rahim. Ni antara benda yang kita sangat dambakan tuan-puan sekalian dekat akhirat nanti. Dekat dunia kita salat, kita bagi salam dekat Allah, dekat pengakhiran salat kita betul tak? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan? Kita sekadar memberi salam pada Allah. Tanda kehormatan. Tanda kita rasa nak berpisah seketika dekat dunia dengan Allah, sebab dalam salat tu kita macam bertemu dengan Allah. Kita connected dengan Allah. So bagi salam. Tapi dengar tak jawapan salam daripada Allah balik? Kita bagi salam dekat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada tak? Waalaikumsalam. Tak ada. Tak ada tak? Kalau siapa dengar tu kena check. Kan? Kita terdengar jawapan salam daripada Allah. Cuma bila Allah dah bagi keputusan yang baik kepada orang beriman, kita semua nanti insya-Allah, menariknya sebelum masuk syurga tu tuan-puan sekalian, Allah seolah-olah mengalu-alukan kehadiran orang yang beriman untuk pergi ke syurga. Salamun qawlan bir rabbir rahim. Tetapi untuk nasib orang yang tak beriman, wamtaz. Terpisah jauhlah kamu, berpisahlah kamu dengan orang beriman, sebab kamu bakal menuju ke mana? Ke neraka. Allah kata penjenayah akhirat ni dia akan menuju ke neraka lah. Dan ayat selepas itu Allah sebutlah tentang sepatutnya kamu tak boleh ikut tentang apa, tak boleh ikut jejak langkah syaitan. Dan Allah sebut tentang apa tuan-puan sekalian? Allah suruh kita perhambakan diri kepada Allah. Yang tu kita bincang dah sesi yang lepas. So ayat 62 ni tuan-puan sekalian, Allah suruh kita fikir balik. Sebab ada orang yang mengabdikan diri kepada syaitan, memperhambakan diri kepada syaitan tuan-puan sekalian. Allah kita dia tak fikir ke apa yang Allah sebut dalam ayat 62 ni? Apa kata Allah? Syaitan tu yang bukan kamulah. Ada setengah-setengah orang ni yang perhambakan diri kepada syaitan. Dia tak fikir ke? Syaitan ni dah banyak sesatkan ramai orang. Dan Allah menggunakan ramai orang yang disesatkan oleh syaitan ni tuan-puan sekalian dalam bentuk yang sangat hyperbola.
Sangat hiperbola. Hiperbola tu pun dah menggambarkan terlalu apa hiperbola ni apa? Terlalu banyak. Terlalu ekstrim gitu. Ekstrimnya banyak dia tu, hiperbola. So bila saya letak sangat hiperbola, maksudnya teramat ekstrim. Lebih kurang macam tu. So Allah bagi tahu apa? Bukan banyaknya syaitan sesatkan tu banyak yang kita boleh ukur dan boleh kira 1 2 3 3. 1 10. Tak. Allah guna perkataan jibillan kathira. Jibillan ni, okey, kathira ataupun sekarang obvious kan? Tahu kan maksud kathira kan? Maksudnya adalah banyak. Kathira maksudnya adalah banyak. So bila sebelum perkataan kathira itu adanya jibillan dalam ayat 62 tu ada jibillan. Jibillan ni maksudnya apa? Kalau kita baca terjemahan maksud dia apa? Sekelompok. Kalau terjemahan saya tuan-puan sekalian disebut sebagai sejumlah ataupun sejumlah. Sebab dalam Al-Quran, dalam Al-Quran tuan-puan sekalian perkataan jibillah ni hanya digunakan 2 kali di dalam Quran. Tak banyak. So ada banyak ayat dalam Al-Quran ni perkataan jibillan ataupun jibillah hanya digunakan 2 kali dalam Al-Quran. Kali pertama kita jumpa perkataan jibillah, jabal banyaklah jabal, tapi jibillah ni tuan-puan sekalian rare, penggunaannya sangat rare. 2 kali je Allah guna dalam Quran. Kali pertama kita jumpa dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-184. Kata Allah, wattaqul ladzi khalaqakum wal jibillatal awwali. Dan sebaliknya berbaktilah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan lalu. So idenya adalah sejumlah ataupun banyak. So kali kedua Allah sebut dalam surah Yasin ni dah. 2 kali je Allah guna dalam Quran tuan-puan sekalian. Tetapi kalau kita derive, kita keluarkan apa root word perkataan jibillah ni tuan-puan sekalian. Jibillah datang dari perkataan jabal. Original word dia adalah jabal. Ma makna jabal? Yes, gunung ataupun bukit. Jadi anda boleh imagine tak tuan-puan sekalian, ayat selepas kalimah lepas jibillah itu adalah kathira. Iaitu Allah nak bagi tahu syaitan ni dah sesatkan ramai sangat orang. Tapi ramai tak mana? Allah bawakan dalam bentuk yang bersifat metafora, iaitu Allah nak bagi tahu ramai itu ibarat seperti mana tingginya bukit. Jibillan kathira. Jabal, bukit, kathira. Jadi Allah nak bagi tahu punya ramai manusia-manusia ni telah disesatkan oleh syaitan, seolah-olah macam seluruh bukit-bukit kat dunia ni, gunung-gunung kat dunia ni, kalau dikumpulkan manusia-manusia sampai bersusun sampai jadi bukit, itulah betapa ramainya manusia yang telah disesatkan oleh syaitan. Dan tuan-puan sekalian, memang itu kerja syaitan kan? Tuan-puan sekalian jangan tertukar. Hari ini ramai orang yang masih tertukar tentang iblis, syaitan. Tak? Syaitan siapa? Iblis siapa? Nak tahu juga ni tuan-puan sekalian keliak ke tak keliak benda ni? Orang Kedah tak sebut keliak lah. Orang Kedah, orang Penang pun tak sebut keliak. Dia clear. Keliak. Mana ada keliak tuan-puan sekalian? Keliak ni apa dia keliak kan? Kita dia biak betul ya ada, tapi clear. Clear, ada tak? Okey, baik. So, macam mana? Syaitan ni siapa? Iblis ni siapa? Ramai orang nampak macam sekali je benda tu kan. Okey, cuba jawab soalan saya. Iblis ketua dia. Syaitan? Kuncu dia. Dia punya anak buah lah. Dia punya tentera-tentera dia lah. Okey, soalan saya. Syaitan ni, dia makhluk khusus ke makhluk jadian? Anda faham tak soalan saya? Makhluk khusus ke dia makhluk jadian? Kalau makhluk khusus, maksudnya dia macam Allah memang cipta, dia punya rupa, paras dan dia punya fizikal, maka itu syaitan. Itu kalau makhluk khusus. Kalau makhluk jadian, dia macam orang tu sebelum ni lain. Tapi mungkin atas faktor-faktor tertentu, dia digelar sebagai syaitan. Okey, cuba jawab. Makhluk jadian ke makhluk khusus? Jadian. Sure? Tak tahu? Sebab tu tak, ramai orang tak clear lagi benda ni kan. Sedangkan Allah sebut dalam Quran, inna syaitan lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu, jelas bagi kamu. Jadi ramai orang tak clear tentang musuh dia, sebab tu ramai tumpas. Dia tak jelas siapa musuh dia yang sebenar. Okey. First thing first, tuan-puan sekalian kena ingat yang iblis tu adalah memang betul ketua dia. Yang pernah buat perjanjian dengan Allah nak sesatkan umat manusia, tuan-puan sekalian siapa? Bukan syaitan tapi iblis.
Iblis yang dah berjanji dengan Tuhan sampai kiamat, dia akan pastikan orang-orang yang hidup, anak-anak Adam ni, dia akan pastikan dia akan sesatkan sampai hari kiamat. Dia janji depan Allah, tuan sekalian. Dan anda tahu tak tuan sekalian, kita kena malu dengan iblis pada hari ini. Iblis, seteruk-teruk iblis yang kita kata menyesatkan manusia pada hari ini, waktu dia berhadapan dengan Tuhan, dia masih lagi mengekalkan dialog dia dengan Allah. Rabbi, Rabbi, Rabbi. Tuhanku, Tuhanku, Tuhanku. Maksudnya apa? Iblis pun mengaku Allah tu Tuhan dia. Tuan sekalian baca Quran. Kita memang terkejut. Babak waktu dia berjanji dengan Allah, dia punya dialog tu memang agak kasar. Dia kata dia nak sesatkan umat apa anak-anak Adam. Tapi dia masih lagi mengekalkan dialog dia ataupun bahasa diri dia. Dia bukan bahasa diri. Dia gelar Allah tu sebagai Rabbi, Tuhanku. Terus kena baca kan? Rabbi apa dalam itu? Rabbi aghwaytani. Tuhanku, aku akan menyesatkan. Nampak tak? Dia sebut Rabbi, Tuhanku. So kalau ada manusia hari ini yang tak mengaku Allah sebagai Tuhan dia, agak-agak lebih teruk tak daripada iblis? Tak tak? Iblis kena keluar daripada syurga disebabkan tak buat satu sujud yang Allah perintahkan dekat dia. Kalau manusia tinggalkan lebih daripada satu sujud, agak-agak lagi teruk tak daripada iblis? Boleh faham tak maksud saya? Hari ini kita dah kata teruklah iblis laknatullah kan? Iblis yang dimurkai, iblis yang dilaknat. Tapi banyak perkara hari ini berjaya betul iblis buat tuan-tuan sekalian sampai dia menjadikan manusia lagi teruk daripada dia. Dia bukan sekadar sesatkan biasa-biasa. Dia akan pastikan bila dia sesatkan orang tu akan jadi lagi teruk daripada diri dia tuan-tuan sekalian. Itu iblis punya kerja. Okey baik, yang berjadi dengan Allah siapa? Iblis. Jadi syaitan ni siapa? Syaitan ni tuan-tuan sekalian, untuk makluman dia bukan makhluk khusus. Ramai orang beranggapan syaitan ni macam makhluk khusus. Bahkan ada orang yang berimajinasi syaitan ni makhluk yang merah padam, tak? Ada tanduk, pegang garfu, garfu yang tajam-tajam. Manchester United. Kan? Lebih kurang macam tu. Gambaran syaitan, orang duk berimajinasi, lebih kurang macam tu lah. Bahkan banyak filem-filem Hollywood asal nak paparkan wajah syaitan tu, dia paparkan macam tu lah dia punya rupa. Merah padam, kan? Jadi tuan-tuan sekalian, dia bukan makhluk khusus. Tetapi kata Allah dalam ayat terakhir, tuan-tuan sekalian hafaz surah tu. Saya macam tuan-tuan sekalian hafaz surah tu. Dalam surah An-Nas, kan Allah dah sebut dah syaitan ni daripada siapa? Dia makhluk jadian. Surah An-Nas semua hafaz kan? Oh, ada Ustaz. Dalam tu kan? Memang ada dalam tu jawapan dia. Allah sebut apa ayat terakhir tuan-tuan sekalian? Ayat terakhir surah An-Nas. Kita ambil awal sikit. Min syarril waswasil khannas, yang telah apa tuan-tuan sekalian, yang telah mendatangkan waswas kepada manusia, syaitan lah. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang telah mewaswaskan dada dan hati manusia, minal jinnati wan nas. Yang mendatangkan waswas itu memang syaitan. Tapi syaitan ni kata Allah dalam surah An-Nas siapa? Minal jinnati, dia datang daripada kalangan jin. Wan nas, dan datang juga daripada kalangan manusia. Maksudnya apa? Jadian lah. Dia mungkin dia jin, hamba Allah yang berstatus jin. Tapi mungkin dia melakukan satu benda yang saya akan sebutkan pada tuan-tuan sekalian lepas ini. Dia buat benda tu terus, Allah consider dia sebagai syaitan. Sama juga dengan manusia. Mungkin dia manusia pada rupa dia. Tetapi once dia buat benda tu, maka dia terus digelar sebagai syaitan. Dan apakah perkara yang dilakukan tuan-tuan sekalian oleh syaitan? Sampai dia digelar sebagai syaitan. Okay, dengar baik-baik tuan-tuan sekalian. Takut-takut kita ramai buat benda ni. Okay. Syaitan datang dari perkataan syatana. Itu root word dia. Syatana. Dan untuk menjadi syaitan tuan-tuan sekalian, cukup tuan-tuan sekalian buat dua karakteristik syaitana ni, maka itulah karakter syaitan yang sebenar. Okay. Apakah karakter syaitana tuan-tuan sekalian yang pertama? Syaitana yang pertama tuan-tuan sekalian adalah dia adalah orang yang berputus asa dengan rahmat Allah. Satu. Maksudnya apa? Hidup dia sentiasa give up dengan Tuhan. Allah dah janji dah, doa kat aku akan makbulkan. Aku dekat dengan hamba aku dekat dengan hamba aku. Tapi setiap hari dia kata, Allah jauh, Allah jauh, Allah jauh. Allah punya bagi tahu, dan biar kita rasa percaya yang Allah tu dekat, kita kata Allah jauh. So berputus asa dengan rahmat Allah adalah step pertama untuk menjadi syaitan. Yang kedua tuan-tuan sekalian, lepas dia putus asa dengan rahmat Allah, dia ajak orang lain untuk tak taat kepada Allah. Melarikan diri sendiri dan orang lain daripada ketaatan pada Allah.
Itu kerja buat syaitan. Saya ulangi, nombor 2 ni yang na'udzubillah kita buat. Melarikan diri sendiri dan orang lain daripada ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Menghasutlah. Kalau kita syaitan ni dia macam melarikan diri, dia macam berlepas diri. Sebab tu saya gunakan istilah melarikan diri tu. Melarikan diri daripada mentaati Allah dan juga melarikan orang lain daripada mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Putus asa dengan rahmat Allah. Yang kedua tuan-puan sekalian, dia ajak dia melarikan diri sendiri dan orang lain daripada mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah kerja buat syaitan pun. Dan iblis pula tuan-puan sekalian, dia nampak memang selama ni kerja aku seorang buat benda ni. Tapi tiba-tiba ada manusia lain dan jin lain pun nak buat benda sama. Dia nak manusia ni dia nak ajak orang lain pergi sesat juga. Automatik sign up sebagai tentera iblis lah. Jadi tentera iblis lah tuan-puan sekalian. Bila mana benda tu nak dilakukan oleh manusia dan jin. Sebab memang itu iblis nak buat pun sampai kiamat. Tiba-tiba ada manusia jin nak buat benda tu, lagi mudahlah kerja iblis. Lebih kurang macam tu. Jadi nak kata tuan-puan sekalian, itulah syaitan yang dimaksudkan. Jadi sebab itu tuan-puan sekalian, tak pelik kenapa ramai orang sesat. Sebab dekat seluruh dunia pada waktu ini ramai tak syaitan tuan-puan sekalian? Ramai. Tak kira di apa jua negara tuan-puan sekalian ada banyak syaitan ni. Sebab tu Allah sentiasa sebut aduwwum mubin, aduwan mubina. Dia adalah satu musuh yang jelas dan nyata bagi kamu. Kenapa jelas nyata? Sebab dia juga boleh datang dalam bentuk manusia. Takkan kamu tak nampak manusia tu? So jelas nyata tu bukan semata-mata macam kita mungkin tanya sebelum ni. Sebab ada orang beranggapan syaitan ni adalah makhluk halus yang tak nampak. Dia masuk ke dalam, bahkan kita ada kepercayaan kan, kalau kita menguap tu ada syaitan masuk kat mulut kita kan. Pernah dengar kepercayaan ni kan? Betul lah benda tu kan? Tapi syaitan masuk. Kita beranggapan itulah syaitan yang duduk kat mata kita time mengantuk, time kelas. Kita kata syaitan gitu. Tapi syaitan boleh datang dalam bentuk manusia dan jin tuan-puan sekalian. So manusia pun boleh lah tuan-puan sekalian nak katanya begitu. Sebab tu aduwwum mubin, satu musuh yang jelas dan nyata. So sebab tu tak pelik kenapa ramai orang telah disesatkan oleh syaitan. Dan Allah ajak kita fikir pada penutup ayat 62 ni, afalam takunu ta'qilun? Kamu tak fikir ke pasal benda ni? Waktu kamu ikut syaitan dulu, perhambakan diri pada syaitan, di saat kamu melihat ramai orang telah disesatkan oleh syaitan itu, kenapa kau ikut lagi? Faham tak? Contoh begini. Katakanlah individu ataupun syaitan yang dimaksudkan sekarang ni adalah manusia. Dia ada seorang manusia yang buat dua benda tadi. Berputus asa dengan rahmat Allah, ajak orang untuk sesat sekali dengan dia. Kan? Kamu tak tengok ke individu tu dah buat banyak kerosakan. Banyak orang telah rosak disebabkan individu ni. Kenapa tiba-tiba kamu nampak dia telah merosakkan ramai orang, kamu pergi join sekaki untuk sokong apa yang dia buat? Kamu perhambakan diri kepada orang ini. Nampak tak? Secara logik, patutnya tak boleh follow pun. Secara akal fikiran kita, tengok benda tu pun kita rasa macam, tak kena ni. Kita sendiri pun ada rasa sense tak kena keadaan pada waktu ini. Tapi itulah manusia tu puan sekalian. Bila ada hawa nafsu, nafsu ni kata Allah dalam surah apa tu? Nafsu zuwijat. Nafsu ni dia sentiasa akan ajak kepada perkara-perkara yang tak baik. Zuwijat. Dia akan sentiasa bawa kita dua arah, tapi dia akan beratkan kita untuk buat benda-benda yang tak baik tu puan sekalian. Itu nafsu. Okay? Jadi, saya nak bawa tuan-puan sekalian untuk lebih mendalami ayat 62. Kan Allah kata, afalam takunu ta'qilun. Tadi saya kata, kamu tak fikir ke pasal benda ni. Sedangkan kamu dah tengok dengan jelas, orang itu menyesatkan ramai orang. Kenapa kamu still follow? Afalam takunu ta'qilun, kamu tak guna akal kamu ke? Okay, baik. Tuan-puan sekalian, saya nak tanya. Banyakkan ayat Quran yang seolah-olah Allah bertanya kita, kamu tak guna akal ke? Kamu tak fikir ke? Kamu tak guna akal ke? Dan banyak perkataan tu digunakan dalam bentuk ta'qilun. Afala ta'qilun, afalam takunu ta'qilun. So maksudnya ta'qilun, jauh pula whiteboard. Ingat ke nak bawa nak buat gitu je ni? Kan? Tuan-puan sekalian dengar tak pakai mikrofon? Dengar. Yang ni yang tak tahu panjang tak panjang. Okeylah. Okey, tak apa. Kita mobile, kita alihkan. Okey. Baik. Tuan-puan sekalian pernah dengar tak perkataan ini? Akal. Kan? Akal. Bila kita membaca ayat Quran yang berbicara tentang akal, tidakkah kamu menggunakan akal? Apa yang tuan-puan sekalian faham?
Adakah sekadar seruan daripada Allah dan pertanyaan daripada Allah untuk kita just think, berfikir. So kalau berfikir, kenapa tak Allah guna banyak tempat afala tatafakkarun? Tak fakkara iaitu adalah fikir. Tapi apakah beza tatafakkarun dengan ta'qilun? Obviously memang berbeza kan tuan-tuan sekalian? Menggunakan akal dan berfikir semata-mata. Now, Allah kata, ketidakberjayaan manusia untuk tak follow syaitan tu bukan disebabkan dia tak nampak orang tu tengah menyesatkan orang. Tapi puncanya Allah dia tak gunakan akal dia dekat situ. Faham tak? So bukan dia tak tahu orang tu tengah menyesatkan orang lain dan dia tak boleh follow. Dia bukan tak tahu. Tapi isu sekarang mereka tidak menggunakan akal. So bila sebut tak guna akal, maksudnya apa? Yang ni yang kita nak discuss pagi ni agak panjang sikit. Supaya kita jelas bila kita baca ayat tentang ta'qilun, dia tidak sekadar menghala kepada kena fikir. Sebab sekarang pun kita tengah fikir sekarang tuan-tuan sekalian. So kita boleh escape. Oh, saya dah fikir dah sekarang, saya dah terlepas daripada ayat ini. Dia tak semudah itu. Tak semudah itu. Sebab tak lama lagi akan ada satu ayat yang akan menempelak orang-orang yang konon kata sedang berakal dan berakal tapi sebenarnya tak berakal, kata Allah. Kita dok kata sebab saya ni manusia, Ustaz. Saya belajar daripada sekolah rendah, manusia ni orang yang berakal. Yang tak berakal siapa? Binatang. Daripada sekolah rendah lagi kita belajar benda tu. Tapi betul ke? Betul macam tu? Betul? Kalau betul, kenapa Allah seolah-olah bagi tahu dalam Quran ada manusia tak berakal? Kenapa? Kalau kita sekadar pukul rata, oh manusia berakal, binatang tak berakal. Tak perlu Allah guna afala ta'qilun dalam Quran. Tak? Bahkan orang paling cerdik kat Mekah pun Allah tanya, afala ta'qilun? Kamu tak guna akal ke? Ni bukan orang tak cerdik ni. Orang paling cerdik kat Mekah ditanya soalan tentang kamu tak guna akal kamu ke? Sampai Allah baca dalam surah Yusuf kan, Allah kata alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Allah kata dahlah aku turunkan Quran ni dalam bahasa kamu, dalam bahasa Arab, kepada orang yang cerdik dalam bahasa Arab. Tapi Allah bagi tahu seolah-olah walaupun keadaan sebegitu rupa, ada orang yang masih lagi tak gunakan akal dia untuk berfikir. Okay, now kita nak discuss gapo dia masuk aqala ni. Gapo dia aqala ni. Nak dengar, kita nak dengar tuan-tuan sekalian. Okey. Tak ada dakwah. Tak ada dakwah. Ada banyak Okey. Aqala, saya macam pernah explain sebenarnya tak? Belum lagi. Betul tak? Tak pernah explain lagi warga dia online. Okey. Rasa macam dah tapi tak apalah. Kalau kata dah tu mungkin 3 tahun lepas. Kan? Kalau kata belum tuan-tuan sekalian, tak apalah rezeki kita untuk belajar Arab. Okey, aqala tuan-tuan sekalian adalah kita katakan maksudnya adalah akal lah. Akal. Tetapi kalau saya eja dengan huruf yang sama, tuan-tuan sekalian yang berada di online nampak tak? Boleh komen sikit tak? Okey. Dengan huruf yang sama, tapi kalau saya ubah sikit baris dia, saya letakkan ain tu baris bawah, qaf tu baris atas, tuan-tuan sekalian, agak-agak masuk di sini sama tak dengan aqala? Kalau aqala akal yang kita dok faham hari ni. Akal. Tapi kalau iqal agak-agak masuk sama tak dengan akal? Sama tak sama? Bahasa Arab ni tuan-tuan sekalian kita kena faham, tukar baris, tukar makna. Sebab tu kita kena belajar masa sekolah mula-mula kita nak belajar Quran, kita kena kenal dulu baris atas macam mana bunyi dia. Baris bawah bunyi macam mana, baris depan bunyi dia macam mana. Sebab bila kita baca Quran tak ubah baris. Sebab kalau ubah baris kesannya adalah perubahan makna. Sebab iqal, tuan-tuan sekalian maksudnya adalah simpulan ataupun ikatan. Itulah maksudnya iqal. Kalau tuan-tuan sekalian masih macam confused lagi nak ingat, betul ke Ustaz iqal ni simpulan ikatan? Tuan-tuan sekalian pernah dengar tak dalam bahasa Melayu ada istilah yang digunakan ikal mayang? Rambut ikal mayang? Kan betul tak? Rambut kan biasa orang sebut pasal ikal mayang ni kan? Ikal mayang. Rambut kan? Tuan-tuan sekalian, rambut ikal mayang cantik Dia macam mana rambut dia bergalun Straight, itu rebonding, bukan? Rambut ikan mayang dia macam bukan kerinting tak. Dia macam beralun. Dia tak sampai tahap kerinting tapi dia macam beralun gitu.
Dan tuan-tuan sekalian, rambut ikan mayang takkan dikatakan cantik kalau apa? Kalau rambut itu, ni katakan saya tak pandai lukis, tuan-tuan saya redha je Ni katakan muka manusia, kan? Muka manusia tu dia ada rambut ikan mayang. Lebih kurang lah. Cantik pula lukisan saya ni. Okey, ni rambut ikan mayang. Contoh. Jadi tuan-puan sekalian, kalau kita tengok rambut itu still attached dengan kulit kepala, which mean rambut tu masih lagi melekat dekat kulit kepala, maka kita katakanlah, oh cantik, oh ikan mayang. Tetapi katakanlah kalau saya cabut selai, adakah anda akan masih lagi memuja rambut ini? Dan adakah anda masih lagi memanggil rambut ini, oh rambut ikan mayang? Tak. Kita hanya akan kata cantik dan panggil rambut itu ikan mayang selagi mana dia terikat dengan kulit kepala. Boleh faham setakat ni? Okey, baik. So, tuan-puan sekalian, menjadi orang berakal ni, dia ada kaitan dengan iqal ni. Dia ada kaitan dengan iqal. Sebab ramai orang akhirnya, tuan-puan sekalian, bila dia berfikir, akal ni betul lah, dia menggunakan dia punya otak, dia punya kelebihan berfikir untuk berfikir. Tapi berfikir itu membawa dia ke mana? Adakah pemikiran-pemikiran yang dia buat itu akhirnya mencapai kepada satu titik simpulan dan ikatan? Simpulan apa? Ikatan apa? Tuan-puan sekalian pernah dengar tak akidah? Akidah tu apa? Simpulan ikatan. Betul? Akad nikah. Tak? Akad nikah tu tak untuk apa? Untuk kita buat satu ikatan. Akad, akidah, buat yang sama. Jadi, sudahkah pemikiran-pemikiran kita akhirnya membuat satu simpulan, katakanlah ni macam tali, membuat Allah, tak ada dakwah dah. Okay. Membuat satu simpulan, tuan-puan sekalian, bantu saya AJK. Sebab tak ada dah. Semua dakwah dah habis, tuan-puan sekalian. Okay. Berjaya tak kita berfikir sampai membuat satu kesimpulan, tuan-puan sekalian? Bukan simpulan yang memperteguhkan tali ikatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai orang berfikir juga, tapi tak tercetus, tak terhasil benda ni. Dia macam pemikiran, sorry to say, dia macam pemikiran yang agak liar. Tahu tak liar? Dia fikir, tapi last sekali dia liar. Dia macam tak tahu mana ala tuju. Tapi orang yang menggunakan akal, pemikiran dia akan tersusun dan terhala menuju kepada apa? By the end, pemikiran aku ini akan mencetuskan satu pertalian yang kukuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah makna berakal. Selagi mana kita fikir itu tidak menyebabkan kekukuhan pertalian kita dengan Allah, tidak diperteguhkan akidah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya belum lagi berakal. Anda faham tak? So it's not easy untuk nak bagi tahu, oh saya dah berakal. Tak. Berakal itu bermaksud setiap pemikiran itu menyebabkan kita makin kukuh akidah dengan Allah. Soalan, sudahkah kita makin kukuh akidah dengan Allah bila kita berfikir? Ataupun minta maaf sebut, tuan-puan sekalian, saya tak masukkan mana-mana golongan dan pihak. Minta maaf sebut. Ada orang yang makin banyak berfikir, akhirnya menceraikan, meleraikan ikatannya dengan Allah. Tak? Dia makin banyak berfikir, bagus, critical thinking. Seorang yang sangat suka berfikir. Tapi pemikiran-pemikiran itu akhirnya meleraikan ikatan dan akidah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya membawa kepada apa, tuan-puan sekalian? Mengagungkan pemikiran-pemikiran dan rasional akal sendiri. So bagi dia agama Quran itu dah jatuh ke bawah. Bagi dia pemikiran dia itu lagi rasional daripada Quran. Tak pelik hari ini wujud golongan anti hadis, anti Quran ni sebab kenapa? Meraihkan terlalu banyak fikiran-fikiran yang dinisbahkan lebih rasional daripada Quran dan hadis. Dia rasa macam Allah tu tak ambil kira banyak benda. Nak wajibkan tu, wajibkan ni, tak ambil kira banyak benda. So dia pakai rasional akal dia lah, logik akal dia semata-mata. Akhirnya meleraikan ikatan akidah dengan Allah. Itulah yang paling kita takut. Saudara Barak, orang Arab, tuan-tuan sekalian, Quran turun dalam bahasa Arab. Sepatutnya advantage untuk mereka, bila Quran turun dalam bahasa mereka, patutnya lagi mudah nak beriman pada Allah, kan? Tapi kita tengok pada zaman Nabi, ramai tak beriman pada Allah. Ramai tak yang tak beriman kepada Allah? Ramai.
Orang apa tu? Orang Arab. Quran tu dalam bahasa apa? Dalam bahasa mereka sendiri. So bukan isu mereka tak boleh digest dan fikir apa yang Quran tengah sampaikan kepada mereka. Tapi isunya adalah pemikiran mereka itu menyebabkan wujud tak pertalian dengan Tuhan. Itu the big question. Faham tak setakat ni? So tuan-puan sekalian rasa-rasanya tuan-puan sekalian, kita rasa dah kuat tak? Yakin tak nak sebut, oh saya dah berakal sekarang ni? Ke banyak pemikiran kita minta maaf sebut, banyak lagi masih liar yang tak tahu mana hala tuju. Yang tu yang kita kena consider dan fikir-fikirkan tuan-puan sekalian. Sebab itu, penutup bagi perbincangan akal ni tuan-puan sekalian, Allah ada sebut satu benda yang mungkin mind blown sikit lah. Dia akan menyebabkan kita rasa macam wow kepada benda ni. Tuan-puan sekalian, pandai lukis bulatan? Pandai lukis bulatan? Ada nota masing-masing kan? Okey. Kata Allah, pada badan manusia dan fizikal manusia ni, ada dua benda yang bulat pada kita. Dan apakah dia? Apakah dua benda yang bulat yang ada pada manusia ni? Sebab ayat ni akan bincang lepas ni, tapi tak apa, kita review sekarang. Sebab ayat ini adalah permulaan untuk kita berkenal-kenalan dengan dua objek bulat yang ada pada badan manusia ni. Dan apakah dua objek bulat tersebut? Mata, yes betul. Mata, satu lagi apa? Ni bukan Illuminati ya, tuan-tuan sekalian. Apa benda? Satu lagi apa? Hati kita bulat Oh, apa dia asal lagi? Otak. Dalam Quran tak sebut otak, dia sebut kepala. Kepala. Betul tidak kepala, tapi kepala lah. Kan? Okay. So ada dua objek bulat. Lepas ni kita akan jumpa ayat ni. Allah sebut tentang kepala, Allah sebut tentang mata. Dua objek bulat. Dan tuan-puan sekalian, falsafah bulatan, tuan-puan sekalian pandai lukis bulat kan? Cuba lukis bulat bersama-sama dengan saya. Okey. Bulatan kan? Minta maaf lah yang warga di online. Saya tak pasti macam mana nak ni. Sebab dia tak ikut saya bergerak sama-sama. Kan? Kalau dia ada tolong gerak sekali, bagus juga. Okey, baik. So, kalau kita lukis bulat, anda perasan tak? Kita akan mulakan dengan satu titik terang. Bila kita buat bulatan, tuan-puan sekalian, dia akan berakhir dengan titik yang sama. Betul? Anda tak akan dapat hasilkan bulatan kalau anda mulakan dengan satu titik tapi anda pergi ke titik lain. Tak jadi bulat kan? Sama juga kalau anda tak habiskan circle tu. Anda mulakan dengan satu titik, anda tak habis. Sini je berhenti dia. So dia tak akan terhasil bulatan. Dan bila Allah kata pada badan manusia ada dua objek bulat dan Allah sebut iaitulah mata dan kepala, mata untuk apa? Kepala untuk apa? Mata melihat, kepala berfikir. Tapi adakah kita mengikuti falsafah bulat tu sendiri? So, Allah kata, kalaulah betul-betul kita make use dan kita berada dekat dalam falsafah bulat pada mata dan kepala, sepatutnya pada setiap perkara yang kita lihat, tuan-puan sekalian, dengan falsafah bulat, macam mana maksud dia? Kalau saya melihat dengan nama Allah, saya melihat dengan tujuan kerana Allah, maka bilalah, kalau datanglah apa benda pun untuk saya lihat kat dunia ni, akhirnya saya akan jumpa Allah balik. Sebab itulah konsep bulat. Understood? Nak ulang sekali lagi. Saya fokus pada mata dulu. So, kalau kita melihat dengan nama Allah, kerana Allah, tuan-puan sekalian, itulah permulaan titik pertama kita nak melihat. So, kalau dah datanglah apa jua benda nak kita lihat kat dunia ni, tuan-puan sekalian, datang pantai ke, langit ke, kecantikan apa sekalipun, kalau kita mulakan kerana Allah, tuan-puan sekalian, dan berada dalam falsafah bulat, akhirnya kita akan jumpa Allah balik di akhir penglihatan kita itu. Faham tak? Maksudnya mata kita tidak semata-mata melihat, tetapi melihat itu membuahkan rasa kecintaan, rasa keterikatan dengan Allah. Sebab itu Allah tegur pemilik dua kebun dalam surah Al-Kahfi yang kita baca setiap hari Jumaat tu. Kan Allah tegur waktu pemilik dua kebun tu, kan dia masuk dalam kebun itu dia cakap apa? Dia kan ada kebun, dua kebun tu puan sekalian. Kebun tu sangat ranum, berbuah dengan sangat lebat. Lepas tu pula di antara dua kebun tu ada sebatang sungai yang mengalir. Best tak tuan-puan sekalian? Anda tak perlu fikir nak pastikan tanah tu lembap tak lembap sebab ada sebatang sungai mengalir di antara dua kebun, sentiasa lembap tempat tersebut.
Anda tahu tak pemilik dua kebun yang celupa ni, dia masuk dalam kebun, dia cakap apa? Antabida hadhihi abada. Tuan-puan sekalian baca ayat ni dalam setiap hari Jumaat kan? Iaitu dia kata, aku rasa tanaman aku tak akan binasa selama-lamanya. Di saat dia tengok keranuman, kelebatan buah-buah yang ada dekat kebun dia, statement celupa yang dikeluarkan adalah, aku rasa tanaman aku tak akan binasa. Antabida hadhihi abada. Selama-lamanya tanaman ini tak akan binasa. Celupa macam ni. Celupa kan? No, tak cukup celupa lagi. Itu celupa level 1. Ni celupa level 2. Statement kedua dia. Habis dia keluarkan statement tanaman tak akan binasa, next statement adalah, wama azunnu sa'ata qa'imah. Aku rasalah kiamat ni tak akan berlaku. Di saat dia melihat harta benda dia yang sangat hebat depan mata dia, buah-buahan, kebun-kebun yang sangat berbuah, yang sangat lebat tuan-puan sekalian, dia kata, satu, kebun tak akan binasa. Yang kedua, dia kata, aku tak rasa kiamat ni akan berlaku. Ini adalah keceluparan tahap tinggi yang dikeluarkan oleh pemilik dua kebun, tuan-puan sekalian. Tapi kan Allah hantarkan seorang kawan kepada pemilik dua kebun ni. Dia kata, demo. Dia bukan Kelantan lah. Ni contoh-contoh. Kan dia kata, patutnya kamu bila masuk dalam kebun, kamu tak patut cakap macam tu. Kebun takkan binasa, kiamat takkan berlaku. Tak patut kamu cakap macam tu. Patutnya bila kamu gunakan mata berada dalam falsafah bulatan, bila kamu tengok buah yang sangat lebat, pokok-pokok yang sangat pokok-pokok yang sangat indah, sungai yang mengalir, patutnya masuk dalam kebun tadi, kamu sebut apa? Masya Allah, la quwwata illa billah. Kita baca kan? Kan? Patutnya bila nampak benda tu, kamu bukan nampak buah tu buah. Air tu air. Sungai tu sungai. Patutnya bila nampak sungai yang sangat deras alirannya, kamu bukan sekadar nampak sungai yang deras alirannya, tapi kamu nampak apa? Pencipta sungai itu. Bila kamu tengok buah-buahan yang lebat tu tadi, patutnya bukan kamu nampak buah yang lebat tu saja, tapi kamu nampak pencipta dan kehebatan penciptaan buah yang lebat itu. Dalam bahasa lain siapa? Patutnya tengok sungai, nampak siapa? Allah. Patutnya tengok buah, patutnya nampak siapa? Allah. Patut bila tengok kebun, patutnya nampak siapa? Patutnya nampak pencipta kebun tu, Allah. Sebab kalau permulaannya adalah Allah, konsep bulatan tuan-puan sekalian, tengoklah apa jua benda sekalipun, dia akan kembali pada Allah balik. Tu pun kalau matanya menggunakan konsep bulatan. Faham? Sebab itu Allah mengancam orang-orang yang tak beriman guna mata dengan baik, tak menggunakan akal dengan baik ni, akal lepas ni, pasal kepala. Yang tak guna mata dengan baik ni, Allah kata, walau nasya'u latamasna ala a'yunihim. Lepas ni kita baca ayat ni kan? Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim. Kan ada pasal mata dalam ayat tu. A'yun. Ainun kan mata. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim. Allah kata, kalau kamu tak nak gunakan mata dengan konsep bulatan, baik aku ratakan sahaja mata kamu tu. Kan? Benda yang asalnya konsepnya bulatan, tapi kalau kamu tak gunakan mata kamu dengan baik, baik aku ratakan saja mata kamu. Sebab apa? Sebab apa Allah cabar dan Allah mengancam dengan keadaan benda bulat nak diratakan? Kenapa? Dengan baik-baik. Sebab falsafah straight line, falsafah garisan lurus. Sebab bila dah ratakan jadi lurus. Betul tak? Benda bulat dah diratakan. Jadi straight line lah. Garisan lurus. Falsafah garisan lurus pula tuan-puan sekalian, dimulakan pada satu titik, dia tak akan berakhir dekat titik yang sama. Betul tak? Starting point dengan ending point dia lain. Faham tak? So ada orang boleh mulakan starting point dia dengan, aku nak tengok sesuatu ni kerana Allah. Tapi sebab dia gunakan falsafah straight line tuan-puan sekalian, garisan lurus, dia mulakan dengan Allah, tapi ending point dia tuan-puan sekalian, tak jumpa Allah balik. Sebab tu Allah kata, daripada kau tak gunakan, sebab kau tak gunakan mata dengan baik, tak gunakan falsafah bulatan dengan betul, maka baik kau ratakan. Sebab apa? Sebab kau tak jumpa aku pun dekat akhir ni. Pergi ke Turki, tengok keindahan dekat mana tuan-puan sekalian? Turki apa yang best? Istanbul. Di Istanbul. Akhirnya kamu sekadar melihat kecantikan di Turki itu dengan sekadar, wah cantiknya. Itu je yang keluar dekat mulut kamu. Wah cantiknya. Kesibukan anda bukan sekadar untuk mengucapkan zikir kepada Allah. Tapi kesibukan anda adalah, jom kita selfie sebanyak mungkin di sini. Nampak tak? Anda pergi ke Maldives sebagai contoh, lautan sangat biru, sangat cantik tuan-puan sekalian. Daripada atas nampak kedasan lautan. Tapi anda sekadar melihat kepada wah cantiknya, berakhir dengan sekadar wah cantiknya sahaja. Bukan kita nak
rasa tersentak, aku dah zikir belum pada Allah di saat aku melihat benda tu semua? Aku nampak tak Allah pada setiap penglihatan aku? Nampak? So itulah maksudnya tuan-puan sekalian dengan mata. Dan begitu juga dengan kepala. Allah ancam, kalau kamu tak gunakan akal kamu dengan baik, baik aku ratakan saja kepala kamu. Maksudnya apa? Berfikirlah apa sekalipun. Kalau kita mulakan dengan Allah, Allah harapkan kita fikirlah apa jua sekalipun, dia akan kembali kepada Allah semula. Datanglah critical thinking ke, datanglah apa jua thoughts dalam kepala kita, tapi akhirnya kita akan jumpa Allah balik. Itu yang mana? Bukannya kita liar berfikir sampai akhirnya tak tahu jumpa apa. Yang kita bimbang adalah jumpa kesesatan. Yang itu kita bimbang. Boleh faham setakat ni? Dia macam semangat sikit pagi ni, tak tahu kenapa. Jadi nak katanya, tuan-tuan sekalian, nak katanya itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam ayat kedua ni. 62, kedua pula. Ayat ke-62 ni. Kamu dah tengok dah syaitan tu banyak sesatkan manusia. Tapi kenapa kamu tak berjaya linkkan cerita ni sampai kamu tak memperhambakan diri kepada dia? Kenapa kamu still dah tahu dah dia tengah sesatkan orang, tapi kenapa kamu tak gunakan akal untuk nampak Allah, tapi sebenarnya kamu nampak syaitan? Nampak tak? Berada dalam konsep bulatan. Patutnya bila kamu nampak ramai orang sesatkan orang, ramai syaitan sesatkan orang, kamu janganlah nampak benda tu benda yang kamu perlu ikuti. Kalau kamu nampak Allah, bila kamu gunakan akal, kamu akan pasti nampak Allah. So bila kamu nampak Allah, kamu tak akan tergamak ikut telunjuk syaitan tu nanti. Nampak tak? Kalau kamu nampak Allah, persoalannya manusia nampak Allah ke tidak dalam pemikiran dia? Manusia nampak Allah tak pada penglihatannya? Itulah persoalan yang paling besar. Macam mana, Wan? Yes, saya suka statement tu. Baru saya nak buat kesimpulan, tapi Puan dah pintas kesimpulan saya. Sebab itu, mata dekat sini bukan semata-mata mata ni. Kan? Bukan semata-mata mata ni. Tapi yang Allah nak suruh kita betul-betul aktifkan, tuan-puan sekalian, adalah mata ni. Mata hati. Sebab, kalau mata ni yang paling penting, tuan-puan sekalian, surah Al-Fil tak akan datang kepada Nabi dalam bentuk alam tara. Tak, surah Al-Fil kan? Kan Allah sebut, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tak? Tidakkah kamu melihat bagaimana aku hancurkan tentera bergajah? Ayat ni turun kat siapa, tuan-puan sekalian? Turun kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persoalan saya, tentera bergajah dihancurkan oleh Allah yang nak menyerang Kaabah tu kan? Tentera bergajah dihancurkan oleh Allah sebelum kelahiran Nabi ke ataupun selepas Nabi dilahirkan? Cuba jawab soalan saya. Sebelum Nabi dilahirkan. Tapi persoalan sekarang, yang ayat pertama surah Al-Fil ni, Allah tanya kat Nabi, tidakkah kamu melihat? Anda tak rasa pelik ke ayat ni? Macam mana Nabi nak tengok cerita ni sedangkan peristiwa itu berlaku sebelum kelahiran dia? Tak pernah pun. First time Ustaz saya terfikir pasal benda ni. Tak? Anda perasan tak tuan-tuan sekalian? Surah Al-Fil, Allah suruh tara. Mana tara? Tara tu tengok. Ra'a, tara. Tara tu adalah melihat. Tuan-tuan sekalian. Jadi macam mana Nabi nak tengok cerita ni sedangkan peristiwa itu berlaku sebelum kelahiran dia? So Nabi nak tengok macam mana? So jelas dekat sini, tuan-puan sekalian, bila Allah suruh Nabi tengok, Allah bukan suruh Nabi tengok dengan mata ni. Bukan ni mata yang Allah nak suruh Nabi tengok. Tapi Allah nak suruh Nabi tengok dengan mata hati. Sebab orang yang buka mata hati dia, tuan-puan sekalian, pasti dia akan jumpa Allah juga dalam setiap apa yang dilihat dekat dunia. Yang kita bimbangkan, tuan-puan sekalian, persoalan sekarang ni adalah adakah hati kita masih hidup? Adakah mata hati kita sedang bersama-sama melihat dengan mata kita yang sedang masa fizikal kita ni, panca indera kita yang fizikal ni? Yang kita bimbang, tuan-puan sekalian, adalah mata dekat fizikal ni tak sinkronis dengan apa mata hati kita sebut. Yang itu kita bimbang. So sebab tu Allah suruh afalam takunu ta'qilun. Kamu tak menggunakan akal kamu. Itu sudah konteks tadi, tuan-puan sekalian, bukan sekadar mata lah, tapi kita fikir, kita sebut pasal berfikir. Obviously. Tapi kalau kamu dah awal-awal tak jumpa Allah, macam mana akhir nak jumpa Allah?
Sebab tu tuan-puan sekalian, Nabi suruh kita apa benda tuan-puan sekalian, nak mulakan sesuatu. Nak fikir ke, nak belajar ke, nak menulis ke, nak membaca ke, kena mulakan dengan apa? Yes. Bukan Nabi suruh pun, Allah suruh kita buat benda sama juga. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan. Bila baca tuan-puan sekalian, betul tak betul? Semua deria sedang diaktifkan. Melihat, nak baca kena melihat, betul? Nak membaca pun kena berfikir, betul? Banyak benda diaktifkan sewaktu membaca. Dalam bahasa lain, walaupun hanya sekadar nampak seruan itu pada iqra, baca, tapi sebenarnya Allah nak bagi tahu, lihatlah bismi rabbikal ladzi khalaq. Berfikirlah bismi rabbikal ladzi khalaq. Berfikir dengan nama Tuhan, nampak? Kan? Melihat dengan nama Tuhan, membaca dengan nama Tuhan, berilmu dengan nama Tuhan. So bila starting point kita dengan nama Tuhan, insya-Allah jumpa Allah balik. Tapi kalau bismillah pun tak ada. Nak belajar hari ni, baca bismillah tak tuan-tuan sekalian? Baca tak? Apa penting sangat baca bismillah ni tuan-tuan sekalian? Kenapa penting baca bismillah? Siapa boleh jawab? Saya bagi buku percuma. Buku terbaru Tadabbur Center yang hampir-hampir sold out masa PBA KL tuan-tuan sekalian. Bukunya adalah buku Alam Tara. Kebetulan saya cerita pasal Alam Tara tadi. Kita kumpulkan ayat-ayat Alam Tara. Sebab dalam Quran bukan ada Alam Tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil je. Kan ada satu je ayat Alam Tara dalam Quran. Ayat Alam Tara berkenaan dengan kisah-kisah saja sekurang-kurangnya ada 12. Itu buku keluaran terbaru Tadabbur Center. Tadabbur ayat-ayat Alam Tara dalam Al-Quran. Kita kompilasikan ayat Alam Tara. Tuan-puan sekalian. Okay, siapa boleh jawab? Kenapa penting sangat baca bismillah ni? Oh, ramai dah mula suara. Oh, sebab ada hadiahnya masal dia. Betul. Dah tak apa. Macam sebab apa? Supaya sentiasa mengingati Allah. Betul lah sebab bismillah kan. Ada tak jawapan yang lebih konkret daripada itu? Keridaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yes, betul. Tetapi ada lagi konkret tak daripada itu? Tak, yang belakang-belakang. Dalam bismillah ada asma Allah husna, iaitu Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Kan? Yes, betul. Dia ada lagi answer yang lebih konkret daripada itu. Menjadikan sebagai ibadah. Betul? Tapi bukan saya kata jawapan saya paling betul, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan sekalian jawapan semua betul. Cuma kita nak dapat sampai satu titik temu, satu titik pemikiran yang kita kata this is the very concrete reason kenapa saya kena baca bismillah hari ini. Betul puan untuk beribadah. Okey, puan, last. Oh, macam hampir-hampir nak jumpa tu. Ya? Keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tak apa. Kita semua jawapan tu betul. Cuma kita nak jumpa jawapan paling konkret tu. Kalau siapa boleh keluarkan benda ni, luar biasa. Mengagungkan Allah. Okey, puan tu macam nak cuba tu. Silakan puan. Nak cuba tak? Nak cuba ni? Puan? Nah, ya puan. That circle lah. Yes. Near. Dekat. Betul. Lebih kurang. Okey, baik. Tuan-puan sekalian, cuba terjemahkan untuk saya. Bismillahirrahmanirrahim tu apa terjemahan tuan-puan sekalian? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Banyak terjemahan lah. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Okey, tuan-puan sekalian, saya nak tanya. Ada cikgu bahasa Melayu tak kat sini? Bekas cikgu ke, pencen cikgu bahasa Melayu? Dekat online ada tak cikgu bahasa Melayu? Tak ada juga. Ada tak yang sebut cikgu bahasa Melayu? Tak ada? Okey. Kalau tuan-puan sekalian belajar bahasa Melayu, untuk membentuk satu ayat yang sempurna, ataupun in Arabic we call as jumlah mufidah, ayat sempurna, dia mesti ada dua syarat. Penting. Kalau tak ada salah satu syarat ni, dia tak dikonsider sebagai ayat yang mufidah, sempurna. Okay, apa dia? Kalau dalam bahasa Melayu, dia kena ada subject and predicate. Dan gugur salah satu, dia kata ayat tu tak sempurna lah. So dalam bahasa Arab, kita kena ada mubtada' dan khabar. Mubtada' tu subject, khabar tu predicate. Okey, tuan-puan sekalian, bila tuan-puan sekalian terjemahkan dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, cukup tak dua syarat? Sure. Mana subjeknya? Mana predikatnya?
Okey, jom kita bedah sikit. Mana kategori subjek, mana kategori predikat. Okey, subjek ni antara kategorinya adalah kata nama. So segala bentuk kata nama dia akan masuk under kategori subjek. Dan antara kategori yang berada dekat dalam predikat adalah kata kerja. So ada kata nama dekat subjek, ada kata kerja dekat predikat. Soalan saya, dalam ayat pertama surah Al-Fatihah basmalah yang kita baca tuan-tuan sekalian, ada tak subjek kata nama dalam ayat ni? Kata nama. Ada kan? Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Okey. So dah macam semua dah tu. Kata nama, kata kerja ada tak? Sudah. Baru terfikir kan? Lah, dia macam something missing. Tetapi kita tak layak kata Allah macam something missing pada ayat ni. So bukan Allah tertinggal sesuatu dalam ayat ni tuan-puan sekalian. There must be something yang Allah nak bagi tahu kita, ada benda yang memang kita kena gali mutiara di sebalik, nampak macam tak lengkap. So ayat pertama tuan-puan sekalian turun dekat Nabi, wahyu pertama yang turun dekat Nabi adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada kaitan dengan basmalah. Dan bila basmalah tu nampak seakan-akan macam semua kata nama tapi tak ada kata kerja tuan-puan sekalian, dia macam ada something yang kita kena ponder, yang kita kena fikir. Dan kebetulan Allah pun suruh, Nabi pun suruh mulakan setiap kerjaan kita, perbuatan kita dengan basmalah. Okey, nak tengok tak macam mana magic tak magic basmalah ni tuan-puan sekalian. This is the concrete reason kenapa kita kena mulakan setiap perbuatan dengan basmalah. Dengar baik-baik Tuan-puan sekalian, contoh kalau saya nak makan. Makan tu kata kerja ke kata nama? Kata kerja kan? So tuan-puan sekalian, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, saya makan. Anda rasa dah cukup belum syarat subjek and predikat tadi? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, subjek. Saya makan, predikat. Komplit tak? Komplit lah. Cukuplah syarat mubtada' dan khabar dia. So, nak kata tuan-puan sekalian, kalau kita sekadar buat perbuatan saja tanpa basmalah, kita pun tak komplit. Maksudnya basmalah itu akan menyempurnakan setiap tindakan kita pada hari ini. Anda faham tak faham? Kita tak dapat lagi poin ni. Ke saya perlu ulang? Ulang? Tak perlu? Dapat tak tak poin tu? So nak kata tuan-puan sekalian, kalau kita sekadar buat makan saja tanpa basmalah, maksudnya dia sekadar ada predikatnya tapi tak ada subjeknya. Faham? Makan. Tapi mana subjek dia? So subjek yang Allah suruh kita pastikan ada dalam setiap perbuatan kita, bukan sekadar aku, tapi Allah suruh letakkan dia pada subjek. Boleh jadi saya makan, saya minum, saya belajar, saya tulis, saya baca. So Allah tak nak kita sekadar berdiri dekat dunia ni atas dasar aku buat. Tapi Allah nak suruh kita gantikan setiap subjek aku tu pada apa? Gantikan Allah sebagai subjek dia. Sebab kalau kamu letakkan aku pada setiap perbuatan, saya nak tanya, manusia ada tak weakness dia? Ada tak kelemahan dia? Contoh, bila dia belajar 2-3 jam, ngantuk tak? Itu kelemahan manusia. Kelemahan manusia, dia ada stamina yang sangat limited. Lepas 1 hour dah mula. Habis ya? Tak? Dia dah mula menerawang ke tempat lain. Bahkan memang orang sebut pun tuan-tuan sekalian, memang stamina otak ni bila nak mendengar ceramah, memang tak lebih 45 minit dia boleh fokus. Itu adalah benda yang memang study bagi tahu benda tu. Tapi tuan-puan sekalian, kalau kita sekadar depending on ourselves, kita depend kepada saya dan aku semata-mata, manusia sampai kiamat pun akan lemah. Tapi beza tak kalau kita gantikan subjek aku tu kepada kita minta Allah bersama dengan kita dalam belajar tadi? Saya nak tanya, Allah punya power ada limit tak? Allah ada sinah tak? Allah ada mengantuk tak? Jadi, kalau kita sudah tahu pada perbuatan kita, kalau yang buat tu manusia yang memang lemah tuan-puan sekalian, dan pasti ada kelemahan, kenapa tak bergantung pada Tuhan yang unlimited punya power tadi? Sebenarnya, basmalah itu sangat berbaloi pada kita sebab apa? Sebab kita sedar kita tu lemah, dan kita bergantung kepada unlimited power untuk bagi kita strength untuk kita boleh undergo 2-3 jam ceramah. It's okay sebab Allah with me. So Allah sedang nak bagi tahu kat kita, kamu tak akan jadi apa-apa kat dunia ni kalau aku tak bersama-sama dengan kamu. Once aku bersama dengan kamu, banyak benda-benda yang ajaib akan berjaya kamu kecapi dalam kehidupan. Kamu rasa dengan kekuatan kamu tak mampu nak buat. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim ada di awalnya, maka Allah boleh tolong tolak kamu ke atas dan menjadikan kamu berjaya di saat kamu sangka macam tak boleh berjaya.
Dua peristiwa penting dalam Al-Quran tuan-tuan sekalian Allah sebut, kalau ikut logik susah benda tu nak berlaku. Tetapi dengan basmalah tuan-tuan sekalian, Allah make it happen. Allah jadikan benda tu berjaya. Dua event penting Allah sebut dalam Al-Quran. Apakah event pertama yang mulakan dengan basmalah? Iaitu utusan surat Nabi Sulaiman kepada Malikatus Saba. Kalau tuan-tuan sekalian baca surah An-Naml, tuan-tuan sekalian kena ada baca Bismillahirrahmanirrahim. Kan? So bukan surah Fatihah je ada Bismillahirrahmanirrahim dalam ayat Al-Quran. Dalam surah An-Naml, waktu Nabi Sulaiman hantar surat kepada Balqis yang tuan-tuan sekalian kenali tu, kan? Nak hantar surat pada Balqis, Nabi Sulaiman mulakan dengan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yep. Asal-asal. Betul. So tuan-tuan sekalian, nak kata basmalah ditulis dekat dalam surat Nabi Sulaiman alaihi salam pada waktu itu. Kalau ikut logik tuan-tuan sekalian, Malikatus Saba dah ada everything. Ada kingdom, ada kerajaan, ada pengikut yang sangat-sangat setia. Kan? Bayangkan tuan-tuan sekalian, orang yang kuat tunduk pada Malikatus Saba. Dia dah ada everything, kekayaan, kecantikan, semua dah ada tuan-tuan sekalian. Dia kalau datang surat Malaikat Nabi Sulaiman tuan-tuan sekalian, sepatutnya langsung tak affected. Dia tak kisah apa, tak ada apa. Tapi dengan kuasa basmalah tuan-tuan sekalian, siapa sangka orang yang sudah sempurna banyak keadaan pada fizikalnya, tapi hati masih tak tenang selagi mana Allah tak masuk dalam hati. Anda sangkakan tuan-tuan sekalian, Nabi Sulaiman sekadar dapat sabak je kan tuan-tuan sekalian? Bukan. Nabi Sulaiman bukan sekadar dapat sabak, tapi Nabi Sulaiman berjaya Islamkan Ratu Sabak. Secara possibility, secara kemungkinan kita nampak macam mustahil lah untuk kita nak apa? Nak mengislamkan Ratu Sabak di saat dia sudah mencapai titik kesempurnaan hidup. Tapi dengan kuasa basmalah, benda yang nampak impossible jadi possible. Anda faham? Itu event pertama yang disebut dalam Quran. Dan apakah event kedua tuan-tuan sekalian yang berlaku dalam Quran dimulakan dengan basmalah, tapi tidaklah Bismillahirrahmanirrahim, tapi bismillah juga. Tapi bismillah tu disambung Bismillahi majriha wa mursaha. Apa benda tu? Peristiwa apa? Peristiwa apa? Siapa tahu? Nabi Yusuf? No. Bukan. Bismillahi majriha. Yang Nabi Yusuf tu ada juga apa? La ta'manna tu Nabi Yusuf. Ni Bismillahi majriha wa mursaha. Cerita Nabi apa? Nabi yang berlayar dekat bahtera tu. Nabi Nuh alaihi salam. So sebelum Nabi Nuh memulakan pelayaran bahtera, dibaca terlebih dahulu Bismillahi majriha wa mursaha. So disebabkan kuasa basmalah tuan-tuan sekalian, kita fikir logik, Nabi Nuh ni bukanlah seorang tukang kayu pun, bukan carpenter. Tetapi disebabkan Allah perintahkan dia buat kapal, buat perahu, buat bahtera tuan-tuan sekalian, dengan ayunina, dengan perhatian daripada Allah, pemerhatian daripada Allah, dengan wahyu daripada Allah, dia buat bahtera. Tapi secara pekerjaan dia bukan seorang tukang kayu. Anda boleh imagine tak, orang yang bukan tukang kayu buat bahtera besar gedabak dengan kayu? Anda ada faith tak, kepercayaan tak nak naik ke kapal? Tiba-tiba orang kata, saya bukan tukang kayu tapi saya buat perahu yang boleh menyelamatkan kamu daripada banjir yang besar. Anda ada confident tak nak naik kapal ni? Dia bukan seorang tukang kayu. Ada keyakinan? Tak ada keyakinan? So tuan-tuan sekalian, anda bayangkan Nabi Nuh bukan seorang tukang kayu tapi dia suruh orang naik atas bahtera dia. Kan? Kalau ikut logik tuan-tuan sekalian, ada banyak keraguan kalau kita naik ke atas perahu ni. Satu keraguan yang pertama adalah betul ke dakwaan Nuh yang kita semua akan diazab oleh Allah dengan banjir yang sangat besar. Sebab nampak tenang je, hujan pun tak ada. Tapi tuan-tuan sekalian, saat mereka menyangkakan air akan datang daripada atas membanjiri kawasan mereka, tapi takdir Allah, azab itu datang, air keluar daripada mana? Wah. Nampak? So tuan-tuan sekalian, dengan arus yang sangat deras, kita mungkin nampak, boleh ke bahtera ni nak berlayar? Tetapi tuan-tuan sekalian, sebab kuasa Bismillahi majriha wa mursaha, maka berlayarlah bahtera Nabi Nuh dengan penuh keselamatan dan mendarat di tempat yang kita fikir, ke mendarat kat situ? Kan Bukit Judi kan? Kalau ikut surface area tuan-tuan sekalian, betul ke boleh mendarat atas tu? Tapi terpacak cantik molek situ tuan-tuan sekalian. Boleh faham tak maksud saya? Itulah kuasa basmalah. Sebab kalau kekuatan manusia takkan mampu untuk nak mengislamkan Ratu Sabak yang sudah mencapai titik kesempurnaan hidup. Kalau sekadar bergantung pada kekuatan manusia, takkan mampu untuk nak bina bahtera sebesar itu dan boleh berlayar dengan penuh keselamatan dekat bah yang sangat besar. Banjir sangat besar. Tapi sebab bila Allah bersama dengan mereka, benda yang impossible become possible. So agak-agak tuan-puan sekalian ada satu keluhan, Ustaz. Saya tak boleh nak fokus dalam kelas lama-lama ni, Ustaz.
Sejam tu maksimum dah, tapi sejam setengah boleh Ustaz. Contoh. Kan? So kalau kita rasa macam saya lemah disebabkan ada kelemahan diri sendiri, why not tuan-puan sekalian jangan bergantung pada kekuatan diri tuan-puan sekalian. Bergantung kepada unlimited power. So Allah tak pernah mengantuk. Allah tak pernah lemah. So keperluan baca bismillah pada hari ini tuan-puan sekalian adalah salah satu bukti dan cara untuk kita admit dan mengaku saya lemah, Allah yang berkuasa. Itulah keperluan dan kepentingan baca basmalah. So bila that sense ada kat dalam diri tuan-puan sekalian, oh saya lemah, maka tak akan pernah sekali ada hamba berani nak lawan Tuhan tuan-puan sekalian. Di saat dia sedar dia lemah, Allah tu yang paling berkuasa. Boleh faham tak sekarang ni? Sebab itu untuk menjadi berakal tuan-puan sekalian, tak pelik kenapa ayat pertama dalam Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad adalah tentang bismillah. Menyeru kepada membaca, berfikir, melihat dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab membaca tak akan ada kepastian kita akan faham, tapi kalau Allah datangkan kefahaman, faham tak kita? Tak? So semuanya atas izin Allah tuan-puan sekalian. So agak-agak lepas ni nak mulakan dengan basmalah tak tuan-puan sekalian? Worthy or not? Berbala ke tidak tuan-puan sekalian? So open new dimension tak pada bismillah tu? So baru satu ayat dalam Fatihah tuan-puan sekalian kita semua dah baca paling kurang 17 kali sehari. Ada banyak lagi hidden gems, mutiara yang tersembunyi dalam Al-Fatihah yang mungkin kita jarang-jarang tahu tentang tu. Ada banyak surah dalam Al-Quran, 114 surah, tapi kenapa dalam solat wajib Fatihah tuan-puan sekalian? There must be a reason. Dia bukan semata-mata sebab pendek. Kalau sebab pendek, ambillah surah paling pendek dalam Quran, surah apa? Al-Kawthar. Kalau isu pendek, patutnya Al-Kawthar lah kita kena baca dalam solat yang wajib. Tapi kenapa dalam banyak-banyak surah why Fatihah diwajibkan? Salah satunya bismillah. So we will not forget to recite bismillah. Kita takkan lupa untuk baca bismillah bila kita solat dan wajib baca Fatihah. Sebab kalau kita lupa baca Fatihah dalam solat tuan-puan sekalian, apa kesannya? Batal lah sebab rukun. Menyempurnakan bacaan Fatihah itu adalah rukun. Kalau anda bismillah pun tak baca, hati pun tak baca, dalam hati pun tak baca, secara bisik pun tak baca, tunggu bantai alhamdulillah je. Tak jadi. Tak boleh. Ya, tuan-puan sekalian kena baca. Kita berbincang ayat 62 ni tuan-puan sekalian. Jadi nak katanya cerita pasal berakal saja. So dah faham belum? Dalam bentuk kefahaman yang baru tuan-puan sekalian. Berakal tak semestinya tuan-puan sekalian manusia berakal. Tak. So ada sahaja manusia yang tak berakal. Bila mana tak guna konsep bulatan tadi. So everything untuk mencapai titik akhir tu berjumpa dengan Allah, dia kena bermula dengan starting point yang betul. Saya fikir ni kerana apa? Baca kerana apa? Belajar kerana apa? Sebab tu tak pelik Nabi sebut apa dah? Innamal a'malu binniyat. Tak? Hak penting sekali apa dia? Niat tu. Kalau niat pun salah dah, saya nak baca Quran ni sebab saya nak kritik Quran. So anda akan dapat kritik Quran. Saya nak baca Quran ni disebabkan saya nak tunjuk orang lain pada yang orang lain saya ni bijak, saya pandai Quran. Maka itulah tuan-puan sekalian akan dapat. Tapi kalau kita baca Quran tu mendapat petunjuk, itulah yang kita akan dapat. Dengan nama Allah kita niatkan, itulah yang kita akan dapatkan tuan-puan sekalian. It depends on our intention. Niat kita tuan-puan sekalian. So far so good? Tuan-puan sekalian okey tak okey ni? Today quite detail, but yet saya harapkan tuan-puan sekalian satisfied dengan this explanation. I hope so. Sebab saya harapkan tuan-puan sekalian membuka dimensi baru tentang maksud berakal dengan membuka dimensi baru kepada bismillah tu sendiri. Okay, so far so good? Okay, jom kita masuk ayat seterusnya. Ayat ni sekali tuan-puan sekalian. Are you ready to hear this ayat? Iaitu ayat ke-63 kata Allah tuan-puan sekalian adalah hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adu. Allah kata inilah neraka Jahannam yang kalian dijanjikan untuknya. Yang kalian dijanjikan untuknya. Tu'adun, wa'adun maksudnya janji. Tapi kalau kita baca terjemahan dia kata yang kamu telah diancam kan. Tapi kalau ikutkan tu'adun, wa'adun tu maksudnya adalah janji. Wa'adul wa'id, perjanjian tuan-puan sekalian. So Allah kata bila mana manusia dekat dunia ni tuan-puan sekalian tak perform beribadah pada Allah, tak perform mentaati Allah, rupa-rupanya Allah sudah lama menggezetkan mereka sebagai penghuni-penghuni neraka Jahannam. Tuan-puan sekalian tahu tak? Kita ni setiap kali bermaksiat pada Tuhan dan melakukan kemungkaran, tahu tak siapa yang tengah pandang dan tengah duk usah kita? Bahasa orang muda usah. Tahu usah? Tengah duk intai kita. Tahu siapa?
Betul lah malaikat rakib dengan atid catat kita punya amalan, betul. Tapi tuan-tuan sekalian tahu tak dalam surah An-Naba Allah ada sebut tentang neraka jahanam ni dia ada satu sifat. Allah sebut inna jahannama kanat mirsada. Inna sesungguhnya Allah bagi penegasan ni. Inna jahannam sesungguhnya neraka jahanam ni kanat mirsada. Aku telah jadikan kepada neraka jahanam ni mirsada, satu tempat intaian dan mengintai. Rasada bermaksud intai. Mirsada adalah tempat mengintai. Jadi kita duk fikirlah kenapa tiba-tiba Allah dah sebut pasal neraka jahanam ni macam ada aktiviti intai mengintai ni. Dan ada pula tempat khusus untuk mengintai. Dua persoalan. Kenapa diintai? Yang kedua, diintai siapa? Diintai siapa? Untuk makluman, antara sifat neraka ni tuan-puan sekalian adalah memang Allah jadikan apinya itu semuanya sangat suka untuk membahap. Faham tak? Ada api yang statik, yang dia tahu macam istilah dia marak. Marak kan? Ada api yang macam statik, dia macam nyala kat situ je tuan-puan sekalian, macam unggun api kan. Tapi kalau api yang macam menyambar, anda tahu kan api yang macam menyambar, dia macam zoom. Zoom kan ada api yang jenis menyambar tuan-puan sekalian. So sifat api neraka adalah menyambar. Faham tak? Kalau kita nak pergi bakar sesuatu, kita yang dekatkan benda tu kepada api dan dapatlah terbakar benda yang kita nak bakar. Tapi katakan objek tu kat sini, kalau sifat api tu menyambar, walaupun api jauh, api tu yang akan kaut benda tu ke situ. Ya, tahu tak? Dia macam menyambar. Faham tak istilah menyambar? So Allah memang jadikan sifat neraka jahanam ni menyambar. Sampai tuan-puan sekalian, bila sifat neraka tu memang sebegitu, nak menyambar orang je kerja dia tuan-puan sekalian. So di saat Allah tengah tutup pintu neraka sekarang, mereka macam tak sabar-sabar. Bila aku nak sambar orang? Bila aku nak sambar orang? Sampai Allah pun bagi peluang kat neraka jahanam ni, sampai Allah kata mirsada, ada satu tempat mengintai. Tak apa, aku tahu kau tak sabar untuk membaham dan apa tadi kita punya istilah? Menyambar orang. Aku tahu kau tak sabar. Tapi tak apa. At first aku bagi kelebihan kat kamu neraka mirsada. Aku jadikan satu tempat intaian pada kamu, kau boleh intai bakal-bakal orang-orang yang bakal kamu sambah. Surah Naba kita baca pasal benda ni. So sebelum neraka itu dibuka kepada penghuni yang sebenar akan masuk kat dalamnya tuan-puan sekalian, neraka dah lama duk tengok, itu calon dia. Gitu. Mirsada. So di samping raqibun atid yang mencatat setiap amalan kejahatan kita dan kebaikan kita tuan-puan sekalian, rupa-rupanya di saat kita melakukan maksiat dan kemungkaran kepada Allah, ada benda yang kita sangat geruni dan takuti tengah duk intai kita kalau kita buat maksiat. Dia buat benda tu. Okey. Tunggu. Dia macam seolah-olah macam build up some anger, build up satu kemarahan tuan-puan sekalian. Dan bila kalau orang tu tak bertaubat sampai mati, ini orang aku intai dulu. Ngap. Dia nak sambar secepat yang mungkin tuan-puan sekalian. That's why memang teruklah kena kau-kau dengan api neraka ni tuan-puan sekalian, sebab dia dah lama usah. Anda bayangkan tuan-puan sekalian, dia dah lama berhati dapat peluang. Tiba-tiba Allah kata, the time has come. Masa untuk kamu menyambar tu telah tiba. Dia mesti akan sambar kau-kau punya. Boleh faham? So sebab itu tuan-puan sekalian, Allah sebut hadhihi jahannamul lati kuntum ta'adun. Bila kita baca yang dijanjikan, adakah saya ni dijanjikan masuk neraka ustaz? Tak. The moment kita buat maksiat, sebenarnya neraka itulah yang sedang dijanjikan kepada kita. Dan sampai kita tak bertaubat sampai mati tuan-puan sekalian, maksudnya perjanjian untuk dijadikan neraka untuk kita tu akan kekal sampai kita mati nanti. So setiap kali kita buat maksiat dan tak bertaubat, itulah maksudnya neraka itu dijanjikan untuk kita. Dan bila Allah kata hadhihi tuan-puan sekalian, hazihi maksudnya apa? Mana hadhi? Ini kan? Ini, hazihi itu maksudnya adalah ini. Biasa kita sebut perkataan ini tu untuk menggambarkan benda yang jauh ke benda yang dekat. Ini pen. Betul tak? Tapi kalau saya jauh dengan benda tu, saya kata itu pen. Nampak tak? So kalau benda tu jauh, itu. Kalau benda tu dekat, ini. So Allah kata, setiap kali kita bermaksiat kepada Allah, Allah jadikan neraka tu macam ini. Faham tak? Asalnya neraka tu itu neraka. Sebab jauh daripada kita kalau kita bermaksiat pada Allah. Tapi kalau kita buat maksiat pada Allah, neraka tu dekat, ini neraka. So anda nak biar neraka dekat ke anda nak biar neraka jauh?
Di saat kengerian neraka yang sangat dahsyat siksaannya tuan-tuan sekalian, anda nak pintu dia makin dekat dengan kita ke pintu tu makin jauh daripada kita semua? Jauh kan? So memang kita kena usaha untuk menjauhkan dirilah. Dan yang paling penting tuan-tuan sekalian, elakkan daripada diintai oleh dia. Cuba tutup sedaya mungkin peluang neraka untuk mengintai manusia yang paling berpotensi untuk masuk, untuk dibaham dan disambar oleh api neraka. An-Naba. An-Naba ayat tu jap. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa fitihatis sama fakana abwaba wasuyratil jibalu fakana saraba inna jahannama kanat mirsada. 17, 18, 19, 20, 21 ayat 21. Tak silap saya ada 21 surah An-Naba. Tetapi kalau mirsada dekat situ maksudnya satu benda yang telah dijadikan. Kalau tuan-tuan sekalian baca terjemahan. Tapi kalau kita alih bahasa kepada bahasa yang asal, rasada intai, mirsada tempat mengintai. Tuan-tuan sekalian na'udzubillah, kita tidak akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan sekalian, bila Allah kata hadhihi jamaah, okey, ada satu lagi tuan-tuan sekalian. Hadhihi dekat sini, satu terjemahan dan kefahaman yang pertama adalah benda tu akan dibawa dekat pada kita. Dan ada juga tafsiran ayat 63 ni tuan-tuan sekalian merujuk kepada orang yang sudah mati, yang Allah sedang menjadikan neraka tu betul-betul depan mata mereka sekarang. Mereka sedang berada betul-betul depan neraka pada waktu itu. Dan tuan-tuan sekalian, anda tahu tak? Banyak dialog penyesalan dekat neraka tu tuan-tuan sekalian, bukan masa orang tu dah masuk dalam neraka, tak. Tuan-tuan sekalian pernah dengar kan ayat-ayat yang sedang berbicara tentang orang-orang yang tengah mengeluh dan menyesal sebab masuk neraka. Anda tahu tak dialog tu semua berlaku waktu bila? Dia bukan berlaku waktu dah masuk dalam neraka. Sebab once masuk neraka, Allah cuma kata yang mampu dilakukan oleh manusia adalah jeritan. Itu sahaja. Maksudnya sepatah dialog pun tak akan ada kemungkinan untuk keluar pada waktu itu. Oh sakitnya tak. Yang keluar adalah syahiqan, kata Allah dalam surah Al-Mulk. Yang keluar adalah jeritan semata-mata. Dan Allah kata buruknya jeritan orang yang dibakar dalam neraka ni tuan-tuan sekalian, syahiqan. Apa makna syahiqan? Syahiqan ni tuan-tuan sekalian kata Allah macam seperti suara keldai. Tapi kalau tuan-tuan sekalian pernah dengar suara keldai tak? Pernah. Tapi kalau dengar suara keldai, ada yang kata sedap Ustaz suara keldai. Tapi ada yang kata suara tu suara yang tak sedap. Kan? Tapi banyak perumpamaan Quran mengatakan suara keldai tu macam suara yang tak enak, yang tak sedap. Tapi kalau tuan-tuan sekalian nak bagi faham suara keldai macam mana tuan-tuan sekalian, kita macam hari ini boleh buat suara keldai, tapi untuk jadikan betul-betul suara keldai, macam mana cara dia? Tuan-tuan sekalian jerit, tarik nafas panjang-panjang, tuan-tuan sekalian jerit saja. Tapi dengan syarat, nak habis nafas, jerit lagi. Jangan tarik nafas baru. Kan? Tuan-tuan sekalian jerit, tarik nafas, tapi jangan buat sekarang, balik rumah. Kan? Tapi yang dekat online boleh lah, dekat sesuatu dekat dalam bilik kan, dia jerit sesuatu, tak apa. Dia tengah mute. Tapi jangan unmute tuan-tuan sekalian. Terkejut saya lepas ni. Okay? Kan? Jerit, panjang-panjang, tapi bila dah habis nafas tu, jangan ambil nafas baru. Teruskan jeritan. Bukankah dia akan jadi macam, tapi nak jerit lagi, tapi dah habis nafas. Dia macam, tuan nampak. Itulah bunyi keldai. Itulah bunyi keldai tuan-tuan sekalian. Yang macam ujung-ujung nafas tapi nak jerit, itulah bunyi keldai tuan-tuan sekalian. Dengar baik-baik. Sebiji tak dengan orang yang dah habis nafas tapi nak berjerit. So orang yang masuk neraka bila kena bakar tuan-tuan sekalian, bila jerit kuat-kuat, tapi tuan-tuan sekalian nak kata betapa intens dan betapa seksanya dalam neraka ni, sampai dia orang tak sempat nak fikir nak tarik nafas baru. Dia orang hanya sekadar menjerit lagi dan lagi sampai tak sempat nak fikir, ambil nafas jap. Tak ada ambil nafas. Tak sempat ambil nafas. Yang tahu hanyalah syahiqan. Sebab tu Allah guna perkataan Allah guna baris fathatain, baris dua di atas pada qan tu. Syahiqan bukan syahiqa. Ke syahiqu. Syahiqan. Maksudnya adalah infinitif punya shout. Scream. Satu jeritan yang infinitif. Yang tak terkira. Yang tak tergambar banyak dia tuan-tuan sekalian. Dia macam non-stoppable punya scream. Scream yang unstoppable, yang tak berhenti. Macam kita kan, bila kita nak cool down sikit ataupun nak rehat sikit, kita kata tarik nafas, ambil nafas kejap, betul tak? Istilah kita pun ambil nafas kejap. Tapi neraka tak ada istilah chill and ambil nafas kejap. Tak ada. Tak ada tuan-tuan sekalian istilah tu. Chill sekejap, skill sekejap. Tak ada tuan-tuan sekalian. Memang tak ada. So bilakah kita akan dengar penyesalan, dialog penyesalan yang tuan-tuan sekalian? Semuanya kita dengar sewaktu sebelum masuk dalam neraka.
Waktu bila? Bila Allah bukakan ataupun Allah bawa neraka tu depan mata mereka. So dialog penyesalan itu banyak berlaku sewaktu mereka hanya sekadar tengok sahaja. Belum kena jilat lagi dengan api neraka. Belum kena sambar lagi. Dia baru tengok orang yang kena seksa dekat dalam sana. Dia baru nampak, dia baru rasa haba-haba. Tak kena lagi api pun. Haba tu baru kena kat diri mereka. Terus dia minta, dia menyesal ataupun sekali mengatakan, Rabbana absarna. Sebab tu dimulakan dengan absarna. Ya Allah, kami dah tengok dah. Sebab neraka tu depan dia dah. Kami dah tengok dah, ya Allah. Absarna. Wa sami'na, kami dah dengar dah jeritan-jeritan orang-orang yang kena bakar dekat sana. Memang bising sangat-sangat sekarang ni, ya Allah. Kami dah tengok orang kena seksa depan mata kami. Kami dah dengar jeritan yang sangat bingit yang dijerit oleh penghuni-penghuni neraka yang dibakar dekat dalam. Wa sami'na, patut diminta apa kepada Allah? Farji'na, kembalikan kami, ya Allah. Dekat mana? Dunia. Na'mal salihan, sebab kami nak beramal salih. Sebab sekarang inna muqinun, sebab kami dah yakin dah sekarang. Dulu kami tak yakin, ya Allah. Betul ke tidak neraka ni wujud? Kami tak yakin. Tapi sekarang lepas kami dah tengok, kami dah dengar orang menjerit sendiri sebab kena bakar kat dalam tu, kami nak minta kembali kat dunia. Agak-agak boleh tak Allah kembalikan? Kalau ikutkan dia dah bertaubat sekarang ni, tuan-puan sekalian, dulu tak nak taubat. Dia tengah bertaubat sekarang ni. Dia mengaku dia menyesal, dulu tak yakin, sekarang dah yakin. Okey tak? Bagus ni bertaubat ni. Menyesal dah ni. Nak beramal soleh janji dia sekarang. Okey tak? Boleh kembali tak ke dunia, tuan-puan sekalian? Tak boleh. Ada berlaku diskaun azab ke tuan-puan sekalian? Oh, alhamdulillah, bertaubat juga kamu akhirnya. Ada tak? Okey, tak apalah, disebabkan kamu bertaubat dekat akhir-akhir ni, aku bagi diskaun. Kau tak kena azab kat dunia, dekat sini. Ada macam tu? Tak ada, tuan-puan sekalian. Tak ada istilah tawar-menawar dekat sana, ya, tuan-puan sekalian. Boleh nak yang sikit-sikit je lah, ya Allah. Tak ada. Tak ada istilah tawar-menawar. Diskaun sikit, ya Allah. Tak ada. Diskaun tak ada, tuan-puan sekalian. So, na'udzubillah, kita masuk dekat dalam tempat tu, tuan-puan sekalian. Na'udzubillah min zalik. So, dah faham dah kenapa hadhihi dalam ayat ni. Sebab dekat dah. Neraka tu telah dibawa dekat. Itu adalah tafsiran dan kefahaman yang kedua. Neraka tu telah dibawa dekat dan mereka dah tengok depan mata. Sebab itu, saya pernah bincang dekat sini, tuan-puan sekalian. Kan ada 3 bentuk yakin. Kan saya kata penyesalan neraka ni sebab apa? Sebab kenapa waktu tu baru nak bertaubat? Sebab inna muqinun, sebab kami dah yakin. Dia yakin time bila? Lepas dah tengok neraka baru nak yakin. Sebab itu, yakin ni ada 3 stage, ada 3 peringkat. Peringkat yakin yang paling yang sepatutnya kita kena ambil, tuan-puan sekalian, yang kena ambil peluang untuk yakin adalah ilmul yaqin. Yakin dengan segala bentuk, dengan ilmu-ilmu yang kita belajar ni, pengetahuan yang kita dapat, kita yakin dengan dia. So pergi kelas tadabbur, pergi kelas fiqh, kelas tauhid, kelas akidah, tuan-puan sekalian. So dengan apa yang kita dapat daripada ilmu tu, kita menambahkan keyakinan kita kepada Allah. So itu ilmul yaqin. Tapi masuk level yang kedua ni, tuan-puan sekalian, kebanyakannya, bukan semua lah, kebanyakannya sudah terlambat untuk yakin. Sebab stage kedua ataupun jenis kedua yakin ni adalah ainul yaqin. Dia yakin dengan melihat benda tu. Ain. Dia tengok dengan mata dulu baru dia nak yakin. Dan peristiwa inilah yang digambarkan waktu mereka dah tengok neraka, masa tu baru nak inna muqinun. Tapi kan saya kata, tuan-puan sekalian, yakin yang kedua ni, dia kebanyakannya masa sudah terlambat. Dia macam ni lah, tuan-puan sekalian. Sabtu Ahad baru ni kan jam, teruk kan, tuan-puan sekalian. Tuan-puan sekalian keluar tak pergi ke mana-mana? Sabtu Ahad baru. Oi, jam, tuan-puan sekalian. Cuti sekolah satu had. Hari Sabtu baru ni, anda tahu dekat Bukit Jalil berapa tiket habis sold out? Yang lawan Bahrain, Malaysia lawan Bahrain. Lebih 50,000 tiket habis, tuan-puan sekalian. So dia 2 sebab. Yang pertama memang orang pergi cuti sekolah, mungkin ada banyak lagi open house di bulan Zulkaidah ni, tuan-puan sekalian. Kan? Dan ditambah dengan orang tengah berpusu-pusu nak pergi ke Bukit Jalil. Siapa yang pergi ke KL hari Sabtu memang cari nahas. Memang sangat jam. Okay? So, apa nak cerita tadi? Nak cerita apa? Contoh, bila tuan-puan sekalian tengok Waze kan, mestilah kita nak berhadapan dengan jam ni, antara benda yang membantu kita adalah Waze lah. Waze dah kata dah, jangan lalu sini. Tapi anda dok confident kata, oh sepanjang 50 tahun aku hidup ni, aku lalu sini tak pernah jam langsung. Nak ikut keyakinan kita, style kita ni. Waze dah bagi warning dah, lalu exit lah. Belum kali dia ulang exit lah, tapi tak nak exit lah. Kita kata depan sikit lagi. Tapi tuan-puan sekalian, kita kata macam tak dapat jam pada waktu itu. Tapi bila kita go straight, kita abaikan pesanan Waze. So bila kita nampak jam kat depan tu, tuan-puan sekalian, masa tu kita yakin kan?
Sebelum nampak jam kita tak yakin pun dengan waste, tapi lepas nampak jam, lah betul lah waste tu. Tapi masa tu kalau nak menyesal tuan-puan sekalian, dah berguna tak? Ada guna tak nak menyesal? Anda dah stuck in that jam. Dah terlambat. Tak? So tuan-puan sekalian, itulah maksudnya ainul yakin. So ainul yakin boleh. Tapi kalau benda tu berlaku dekat dunia, alhamdulillah masih ada chances untuk bertaubat. Yang kita bimbang adalah seperti yang berlaku tadi tu. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adu. Dah depan neraka dah. Masa tu taubat tak ada guna. Yang ketiga apa tuan-puan sekalian? Haqqul yaqin. Ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Haqqul yaqin tuan-puan sekalian. So haqqul yaqin itu adalah keyakinan yang sangat-sangat benar. Maksudnya there are no doubt. Maksudnya langsung tidak ada keraguan. Faham tak? Ainul yakin ni macam mungkin lagi macam aku tak percaya. Dia macam nak tengok-tengok lagi. Ilmu yakin ni mesti macam yakin-yakin dah tapi ada sedikit doubt, ada sedikit keraguan. Tapi hakul yakin ni kemuncak tinggi tu puan sekalian. Dia macam sebenar-benar yakin tanpa ada langsung sedikit dan secebis pun doubt. Sedikit keraguan pun tak ada. Itu hakul yakin. So yang kita kena make benefits, yang kita kena kejar sekarang tu puan sekalian adalah bukan ainun tetapi kita kena kejar ilmun. Sebab ilmun tu adalah fasa kita masih lagi berkesempatan untuk nak repair mana yang kurang. Tapi kalau ainul yakin, memang kebanyakannya masa sudah terlambat. Okey, boleh faham setakat ni ayat ke-23, 23 pula. 63 tuan-puan sekalian. Dan tuan-puan sekalian saya tutup seminit lagi dengan ayat terakhir. Iaitu Allah sebut islauhal yauma bima kuntum takfurun. Allah kata apa tuan-puan sekalian? Masuklah kamu ke dalamnya pada hari ini bima kerana kuntum takfurun, kerana kalian telah pun kafir. Wah, panjang pula explanation ayat ni. Tak apa, kita tangguhlah. Sebab kita pun 3 minit. Wallahu a'lam bishawab. Sebab nak bincang kafir ni pula panjang cerita dia. So hari ni tuan-puan sekalian, untuk makluman kita baru bincang 2 ayat saja. 1 jam setengah. Saya harapkan tuan-puan sekalian bear with me, stay with me. Jangan rasa macam ayat you Ustaz. Dia jangan macam tu. Saya harapkan tuan-puan sekalian, saya punya plan biar kita slow tetapi kita dapat apa makna sebenar. Siapa sangka hari ini kita jelas tentang perkataan akal. Bismillah tu apa dia kan? Dia bermula kepada macam mana kita nak jadi seseorang yang berakal. Iaitulah seorang yang berakal ini bahasa mudahnya adalah dia berfikir ke, dia melihat ke, akhirnya pemikiran dan penglihatannya itu membawa dia kepada Tuhan. Itu yang paling penting dalam menjadi berakal. Dia bukan sekadar melihat tu dengan sekadar dia berakhir dekat sekadar penglihatan. Dia nampak laut tu laut, langit tu langit, pokok tu pokok. Tapi orang yang berakal adalah tengok pokok nampak Tuhan, tengok langit nampak Tuhan, tengok alam nampak Tuhan, berfikir tentang apa jua benda pun masih lagi ingat Tuhan. Itulah maksudnya berakal. Kita belajar juga tentang elemen keyakinan tuan-puan sekalian. Mudah-mudahan ada manfaat tuan-puan sekalian daripada kongsi hari ini. Sebelum kita tutup, ada soalan? Tuan-puan sekalian? Alhamdulillah tuan-puan sekalian, alhamdulillah kita punya physical class makin ramai, makin datang physical. I feel so happy. Oh, lepas promote tu. Okey, kita promote lagi tuan-puan sekalian. Kita promote lagi. Last week kita promote yang datang physical. Tuan-puan sekalian, okey, so far sebelum ni tuan-puan sekalian kita ada lebih kurang dalam 5 meja je penuh. Hari ni tuan-puan sekalian 1 2 3 4 5 6 meja je tak penuh tuan-puan sekalian. Nak katanya makin ramai datang fizikal. Tuan-puan sekalian tak seronok ke tengok tuan-puan sekalian punya sabar-sabar datang kat sini. Jumpa kawan-kawan kan. So tuan-puan sekalian saya nak jemput lagi lah. Bukanlah paksa tidak, boleh mana-mana pun tuan-puan sekalian yang memudahkan. Cuma saya sangat galakkan. Dia macam seronok dapat bertemu mata ni tuan-puan sekalian. Dia macam boleh communicate kan, kita boleh bersembang tuan-puan sekalian. Dia macam seronok bila kita dapat bertemu mata. Tetapi tuan-puan sekalian terserah, saya tak paksa. Tapi alangkah seronoknya kalau kita dapat bertemu mata setelah kita dah lama tak bertemu mata. So saya jemput lagi tuan-puan sekalian. Ada lagi 6 meja kosong. Banyak ni, kita ada berapa row? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 row. 5 row penuh. 5 row penuh. Tinggal 2 row tak penuh. Itu punya ada 6 meja 2 row. So tuan-puan sekalian, dah ramai datang. Jom sama-sama pakat datang tuan-puan sekalian. InsyaAllah meja kat belakang tu ada lagi tak buka tu. Boleh datang ramai-ramai tuan-puan sekalian insya-Allah. Terima kasih tuan-puan sekalian yang hadir di sini dan juga di online, di mana pun anda berada tuan-puan sekalian, tak kira di mana pun, kita mendoakan keberkatan Allah itu, di online ke, di fizikal ke, mana-mana pun, semua sekadar saya seronok itu je, sekadar saya nak promote untuk datang. Sebab dah boleh datang, itu je nak beritahu. Dah boleh datang, so boleh datang tuan-puan sekalian. Tapi dia bergantung kepada kelapangan masa tuan-puan sekalian. Yang paling penting apa? Jangan tinggal majlis ilmu, itu je. Yang dia kata online pun tak datang, fizikal pun tak datang, yang itu yang lagi parah. Kan?
So yang penting jangan tinggal majlis ilmu. Sebab tu saya sangat raikan tuan-tuan sekalian dekat sini ke kat online ke, barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua dan memberikan kita kefahaman dan Allah berkati hidup kita dengan Al-Quran insya-Allah. Tak ada soalan di online pun tak ada. Ada satu soalan. Okey, silakan. Manusia ni jauh dari ikut tak ikut dengan Allah, berfikir sendiri, he feels that he's great dari jauh kan kita. Tapi satu titik di mana Allah kata awak jauh-jauh cikgu bagi penerangan tentang rambut kan, baby hair, rambut tu yang lurus dia dah straight dan kita admire kan. Betul? Lepas tu rambut ni ke ataupun mata ni ke ibaratkan saja kan, tapi itu adalah manusia tu kan. Betul. Dia bertaubat dan dia kembali, Allah akan mulakan dia balik kan. Betul. Allah akan make it around again. Betul. Dia bertaubat kan. Betul. Kesilapan dia sendiri. Betul. Dan I think Allah never put you away and wait. Betul. Dia macam Allah nak bagi ancaman je. Dia macam lebih kurang macam ni lah. Bila kita buat salah dengan mak ayah kita kan, macam mak ayah kita dah larang dah buat benda tu, tapi kita still buat kan. Lepas tu macam biasa kan kita dengan mak ayah kita dia tegur macam ni, baik tutup je telinga tu kan. Macam kita dah, mak ayah dah pesan tapi tak nak dengar, baik tutup je telinga tu ke apa tu, dia macam dia kata baik tutup je ke, baik ni ke, baik ni, dia macam dia bagi macam vice besar punya statement, faham tak? Baik buat benda ni je, dia macam tahu tak? So samalah macam Allah kata aku dah jadikan mata kamu bulat dan kepala kamu bulat. So kalau kamu tak dengar, baik aku ratakan je, lagi macam tu. Dia bukannya Allah nak biarkan selama-lamanya. By the end, we have to admit tuan-puan sekalian, setiap orang ada spiritual journey masing-masing. Dan I know puan dekat sini mungkin lebih faham apa yang saya maksudkan. Every single one person in this world have their own spiritual journey. Perjalanan spiritual yang tersendiri. Ada orang, bila nak lukis bulatan tuan-puan sekalian, dia terus start round. Dan Alhamdulillah, settle. Dia terus dapat that bulat punya konsep. Tapi mungkin ada orang tuan-puan sekalian, dia punya tangan tak cepat untuk nak lentuk untuk buat bulatan. Tapi Allah mahirkan dulu untuk buat straight line, garisan lurus. Nampak tak? They make use of that thinking. Dia ada pemikiran. Allah bagi dia biasa untuk berfikir dulu. Dan bila dia dah mahir untuk menggunakan tuan-puan sekalian, ni bahasa analogi jangan faham secara literal pula. Ni bahasa analogi. So bila dia dah mahir, dia akan jumpa tuan-puan sekalian, oh aku dah start lentur dah tangan aku. Dah fleksibel. So it's easy to make round and circle after that. So ada orang boleh terus buat bulatan tanpa dia struggle pun, ada orang mungkin dia belajar bermula dengan garisan lurus terlebih dahulu. Okay? So yang penting tuan-puan sekalian, never ever stop using our akal. Jangan lupa untuk guna untuk berfikir. Orang yang paling mundur adalah orang yang langsung tak nak berfikir. Okay? So tuan-tuan sekalian boleh faham So berfikir, merenung dan akhirnya renungan kita itu akan bertemu Allah semula. Itu yang kita harapkan tuan-tuan sekalian. Boleh Never ever stop wondering everything yang ada kat depan mata kita. So just admit dan kita kena percaya, tak ada benda yang berlaku kat dunia ni accidentally, secara kebetulan. There are no such kebetulan in this world. Kena faham benda tu tuan-tuan sekalian. Kalau tuan-puan sekalian akui tentang kebetulan, tuan-puan sekalian tak beriman pada qada dan qadar. There are no such coincidentally. Tak ada konsep tu sebenarnya kat dunia. Everything was planned by Allah. Semuanya sekali. Oh, kita kata, kebetulan lah jumpa kat sini. Tak, bukan kebetulan. Allah plan dah pertemuan tu sebenarnya. Kebetulan dah datang. Tak, bukan kebetulan. Saya kebetulan Ustaz terlalu kat sini singgahlah Ustaz. Tak ada. Dia bukan kebetulan. Semua dah dirancang oleh Allah. Dia faham setakat ni? Hadza min fadli Rabbi. Yep. Ya. That's why dalam bismillah tu ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah boleh bagi tahu ya Allah tu berkuasa untuk tolong, tetapi kenapa tak cerita pasal Bismillahil Aziz kan? Keperkasaan. Sebab kita lemah mesti perlukan keperkasaan, tapi no. Allah kata di saat kamu lemah, I just show love to you then you become strong. Cinta Allah tu akan menjadikan kita lebih kuat. Di saat kita menjangkakan, di saat kita lemah perlukan kekuatan, Allah bagi kuat, tapi tak.
Di saat kita lemah, cukup sekadar cinta, kita akan kuat tuan-tuan sekalian. Wallahu a'lam bissawab. Okay? Macam kita lah tuan-tuan sekalian, kenapa hari ni lelaki sanggup keluar cari rezeki berletih-letihan? Semua bukan sebab semata-mata tenaga dia. Kalau ikut tenaga, dia dah lama tidur kat office sebab letih. Tapi kenapa dia still membanting tulang untuk mencari rezeki? Sebab apa? Sebab ada anak dekat rumah. Ada isteri yang perlu disara. Sebab cinta dia kuat, betul? Kan? So manusia pun sama. Allah bagi cinta, dia akan kuat tuan-tuan sekalian. InsyaAllah. Wallahu a'lam bishawab tuan-tuan sekalian. Tak apa puan ketuan Usam UU7 Asma. Tak apa. Saya tak rasa tidak. Saya just kadang menggalakkan saja. Ada pun tuan-tuan sekalian selebihnya ikut mana ke lapangan tuan-tuan sekalian untuk hadir bersemuka ke ataupun online. Yang penting jangan miss majlis ilmu, itu saja. Okey. Wallahu a'lam bishawab tuan-tuan sekalian. Terima kasih semua yang berada di sini dan online. Barakallahu fikum. Ma'assalamah wa ilal liqa. Minta maaf kalau ada kekurangan kesilapan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguh dengan membaca tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ada orang tanya nak beli buku tu macam mana Ustaz? Alam Tara tu nak beli macam mana? Boleh dapatkan di Shopee ya teman sini. Tarik pula. Tarik buku Alam Tara keluaran Tadabbur Center ataupun teman cari kedai online dekat Shopee tu Tadabbur Center. Dekat situ ada buku-buku lah Tadabbur Center.